Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Allahu wahdahu la syarika lah, Muhammad abduhu wa rasuluh. Tawajjah aisyu syi'ta fa'innaka mansur. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon keampunan daripada-Mu ya Allah. Kami mohon kerahmatan-Mu ya Allah. Kami mohon taufik dan hidayah-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, keampunilah dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua orang ibu bapa kami, dosa-dosa kaum keluarga kami, dosa-dosa guru-guru kami, dosa-dosa kaum muslimin dan muslimat ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau permudahkanlah urusan kami di dunia dan akhirat ya Allah. Jadikanlah kami manusia yang sentiasa bersyukur kepada-Mu. Jadikanlah kami manusia yang sentiasa mencintai-Mu ya Allah. Jadikanlah apa yang kami lakukan ini sebagai suatu amal ibadat yang diterima-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, jika kami dipanggil oleh-Mu, tempatkanlah kami di kalangan orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Masukkanlah kami ke dalam syurga-Mu ya Allah, syurga yang paling istimewa ya Allah. Dan masukkanlah kami tanpa dihisab ya Allah. Masukkanlah kami dengan rahmat-Mu ya Allah. Kami memohon kepada-Mu kerana Engkaulah yang telah menciptakan kami. Engkaulah yang maha berkuasa, Engkaulah yang maha pengasih, dan Engkaulah yang maha penyayang. Engkaulah yang satu-satunya yang kami sembah, yang kami minta pertolongan ya Allah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amin amin. Astaghfirullahaladzim. Alhamdulillah, dengan rasa syukur kepada Allah SWT, saya rasa sangat terpuja kerana dapat berjumpa dengan tuan-tuan dan puan-puan pada malam ini. Alhamdulillah, ada 4 siri perdana hari ini. Apa lagi? Pagi tadi dia mulai, alhamdulillah, masak bubur rambut. Lepas tu iftar, semuanya perdana. Tapi yang hujung ni yang nanya sebab bila dah hujung tu sebab semuanya besar-besar, jadi fasal akhirnya biasanya penuh dengan keletihan. Tetapi segala-galanya datangnya daripada Allah SWT. Mudah-mudahan kita diberikan kudrat, diberikan tenaga, diberikan ilham, diberikan fikiran yang cerdas, untuk sekurang-kurangnya ada sedikitlah ilmu yang bermanfaat yang boleh kita kongsi bersama pada malam ini. Tuan-tuan dan puan-puan, saya dengan keluarga saya datang sini ni, alhamdulillah, saya bersyukur sangat. Dan isteri saya pun ada kat sini. Dan isteri saya ni mana saya pergi dia ikut sebenarnya. Memang saya minta dia ikut lah. Kenapa? Sebab saya dah tahu pada ahli keluarga saya, ditakdirkan saya meninggal dunia semasa saya tengah berceramah, bercakap, maka saya nak dibumikan di tempat saya meninggal tersebut. Saya tak nak dibawa balik ke selamat ke balik ke surga kampung saya ni, tak nak balik ke Shah Alam, tetapi saya nak dibumikan di mana tempat saya meninggal. Jadi orang yang jemput saya kena uruskan lah, tuan-tuan ada tanggungjawab untuk menguruskan jenazah saya. Tetapi jika ditakdirkan tak cukup duit, aku minta lah dengan isteri saya. Dia ni penulis terkenal juga, royalty banyak. Jadi Allahu Akbar. Tuan-tuan dan puan-puan, tajuk kita malam ini saya yang bagi, damai di hati, mencari damai di hati. Dan dalam hampir 7 tahun lah saya berjumpa dengan masyarakat ni, daripada tahun 2007 sampai sekarang. Dan saya sekarang ni tengah bercuti daripada Universiti Taibah di Madinah 2 bulan, 2 bulan setengah gitulah, kerana musim panas di Madinah. Dikhabarkan kawan-kawan saya daripada sana menyatakan lebih kurang 50 darjah Celsius sekarang ini. Jadi kalau sebelum bulan Ramadan, orang Arab akan datang ke Malaysia. Kemudian bila bulan Ramadan, dia orang akan balik semula. Kerana pada bulan Ramadan, sambutan bulan Ramadannya tak dapat. Nanti gambarkanlah, saya seronok sangat tahun lepas. Makin hampir dengan hari raya, makin berhujung bulan Ramadan, makin penuh. Hari raya tak ada apa, orang Arab semua tidur siang lagi. Dia akan berjaga sampai ke pagi. Dia orang beramal ibadat di sebelah malam. Allahu Akbar. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, musim panas di Madinah yang sebenarnya membawa rahmat juga. Kerana pada masa inilah buah tamar akan masak. InsyaAllah, kerana musim panas tadi, suhunya yang tinggi tadi,
makin eloklah buah tamar. Jadi siapa yang pergi pas musim masa musim haji nanti, insya-Allah tuan-tuan akan mendapat buah tamar baru. Yang pergi sebelum ini buah tamar yang setahun dulu. Sebab itu dia punya tu tak berapa elok dah hujung-hujung tu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, Allah Akbar, Allah bagi nikmat kepada saya dan keluarga untuk berada di bumi Madinah, di bandaraya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan-puan, dalam saya bercakap, macam saya kata dah 37 tahun saya berjumpa dengan masyarakat bidang perakaunan, tapi bercakap di surau dan di masjid beratus-ratus, saya pun tak terkira lagi. Berdasarkan saya bercakap tu berdasarkan dua premis yang utama yang saya peganglah, saya konsisten. Yang pertamanya melalui surah Waqiah ayat 10 hingga 15 yang dinyatakan oleh Allah SWT. Secara umumnya Allah menceritakan kepada kita besok di padang mahsyar, apabila dibangkitkan di padang mahsyar, ada terdapat 3 golongan. Satu golongan saja yang bersama Rasulullah SAW, dan dikatakan segelintir sahaja daripada kumpulan akhir zaman. Ibnu Katsir mentafsirkan segelintir tadi kerana Rasulullah SAW merupakan Nabi dan Rasul yang terakhir. Maka dah tak ada Nabi dan Rasul, maka kita ini termasuk dalam kumpulan akhir zaman. Tetapi ada tafsir lain yang mengatakan bahawa semakin hampir kita dengan hari kiamat, maka kuat lagilah status akhir zaman kita. Bermakna kita berbanding dengan anak-anak kita, maka anak-anak kita makin kuat status akhir zaman. Tetapi walau bagaimanapun, marilah kita menerima premis yang menyatakan bahawa kita ini merupakan umat akhir zaman, dan segelintir saja yang akan bersama Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kumpulan ini akan masuk syurga tanpa hisab. Tuan-tuan dan puan-puan, Allahu Akbar. Bila juga saya bercakap atau bagi tazkirah ringkas ataupun panjang, saya selalu berdoa sedikitlah. Saya minta kepada Allah SWT, Ya Allah, ya Tuhan kami, jika kami dipanggil oleh-Mu, Ya Allah, tempatkanlah kami di kalangan orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Masukkanlah kami ke dalam syurga-Mu, Ya Allah, syurga yang paling istimewa, Ya Allah. Dan masukkanlah kami tanpa dihisab, Ya Allah. Masukkanlah kami dengan rahmat-Mu, Ya Allah. Saya meminta pada Allah, memohon pada Allah, bukan ritual, bukan kerana majlis, bukan kerana apa. Inilah yang betul-betul saya hendak. Saya nak masuk syurga tanpa dihisab. Dan ada orang berkata kepada saya, siapalah kita nak minta kepada Allah SWT? Apakah amalan kita cukup? Apakah tingkah laku kita sudah memadai untuk kita masuk ke syurga tanpa dihisab? Ya Allah, minta tu bukan main lagi. Masuk syurga tanpa dihisab. Bukan masuk syurga saja, masuk syurga tanpa dihisab. Jadi orang bertanya begitulah. Saya tak jawab soalan tersebut, tetapi saya kata mari saya nak tanya balik kepada tuan-tuan dan puan-puan. Kalau yang bertanya begitu, saya nak tanya, mau tak tuan-tuan masuk dalam neraka 1 minit? Saya tak nak. Saya tak nak isteri saya masuk neraka. Saya nak kena tunggu dia pun saya tak nak. Dia tak masuk neraka pun tak apa, tapi nak menunggu dihisab sampai 50 tahun, saya tak nak. Nak menunggu itu, ada orang yang sampai matahari dia sejengkal saja daripada kepala dia, diceritakan begitu. Ada yang menceritakan, yang saya baca adalah air beduk kita yang jatuh ini sampai ke paras ini. Masya Allah, 1 saat di neraka bersamaan berapa tahun di dunia tak tahulah. Yang saya tahu 1 hari bersamaan dengan 1000 tahun di dunia. Ada tak di antara tuan-tuan semua ni yang nak masuk, yang nak menunggu? Kalau kita fikir dengan secara orang yang rasional, orang yang berfikir waras, sejahat-jahat manusia sekalipun, dia nak masuk syurga tanpa dihisab. Jadi dalam ceramah saya, dalam tazkirah saya, dalam masa saya bercakap, saya nak ada objektif. Bermakna bila kita habis saja tazkirah ini, habis saja kuliah, kita tanam dalam diri kita 1 perkara, 2 perkara, 3 perkara. Tak payah malam ni 1 saja, mudah saja. Kita semua yang ada kat sini, Allahu Akbar, kita nak masuk syurga tanpa dihisab. Kita kena berjanji dulu begitu, barulah kita dapat. Maksudnya barulah kita apabila habis saja kuliah ini, InsyaAllah kita akan bertekad begitu, dan kita cuba nak mencapai apa yang kita nak tersebut. Orang yang nak ada PhD, dia belajar sampai PhD, bersungguh-sungguh dapat PhD. Orang nak dapat 9A dalam pelajaran, dia akan dapat 9A dengan cara dia bertekad dan belajar bersungguh-sungguh. Begitu juga bila kita nak syurga tanpa dihisab, kita kena tahu aturan dia, kita kena tahu peraturan dia, kita kena tahu apa yang patut kita lakukan.
Apa saja halangan yang ada di depan kita, kita mesti atasi. Kita tak boleh kata, ya Allah susahnya. Sebab apa? Kita tahu kalau kita tak masuk syurga tanpa dihisap, Masya Allah, macam saya kata tadi lah, panas matahari tu kita tak tahan dah. Ini panas malam ini pun tak tahan, yang sedia air 2 gelas, 2 botol. Sebab saya dah beritahu ni, ramai orang tahu juga ni, syarat nak panggil saya bercakap. Yang pertama, jangan bayar saya. Saya nak air 2 botol je. Sebab saya ni diabetes, jadi mudah haus bercakap. Tapi bila dah cakap tak ingat dah tu, insyaAllah. Tapi lepas tu baru nak minum. Tuan-tuan dan puan-puan, Allah Akbar. Kalaulah kita nak sesuatu, biasanya apabila kita sudah merasai sesuatu itu sedap, sesuatu itu menarik, maka kita tak akan lepas lagi. Kalau kita tahu di kawasan ini nasi ayam yang sedap, kedai mana yang sedap, maka kita akan pergi ke situ. Kita tak akan pergi tempat lain. Kalau di Segamat, orang datang Segamat kan, kampung isi saya tu, saya pun duduk sana, pernah jadi pengarah di UiTM Segamat 3 tahun, 4 tahun. Nasi ayam yang paling sedap, nasi ayam Segamat, nasi ayam Gemas. Jadi siapa saja tetamu, saya akan bawa ke situ. Saya tak akan pergi tempat yang second class, third class, saya tak nak. Kita cuba sedaya upaya yang terbaik, kita nak bagi yang terbaik kepada orang. Habis, kalau kita nak masuk syurga tanpa dihisap, kalau kita ni jenis orang yang dah rasa masuk syurga tanpa dihisap, sudah tentu kita akan berusaha bersungguh-sungguh. Sudah tentu kita tak akan, maksudnya kita tak nak masuk neraka sekejap, kita tak nak tunggu lama. Kita akan bercita-cita dalam hati nak masuk syurga tanpa dihisap. Dari soalan yang saya tanya tuan-tuan ni, pernah tak rasa nikmat masuk syurga tanpa dihisap? Siapa sini yang pernah rasa nikmat tersebut? Yang terasa, kita terasa, ya Allah seronoknya masuk syurga tanpa dihisap. Sebab kita hidup lagi, kita nak tunggu yang betul. Pernah tak ada? Kalau tak ada, tak tahulah. Sebab itu mungkin tuan-tuan tak menangis bila minta dengan Allah, ya Allah ya Tuhanku, aku nak masuk syurga tanpa dihisap. Tak ada getaran dalam jiwa ni. Kalau tuan-tuan dah rasa, mesti bergetar dalam jiwa ni bila bercakap, bila minta dengan Allah SWT. Tak kira nak depan orang ramai ke, bangun tengah malam ke, lepas maghrib ke, lepas isyak. Saya bergetar dalam jiwa saya, tak kira saya bercakap, sebab saya dah rasa masuk syurga tanpa dihisap. Ini yang saya nak kongsi bersama tuan-tuan dan puan-puan. Bila kita sebut begitu, mata tengok straight je, ya Allah gila tu. Dan bila kita sebut macam itu, tuan-tuan tak boleh keluar daripada masjid ni. Tunggu saya bagi penjelasan dulu. Dan saya mahu tuan-tuan pertimbangkan. InsyaAllah, biar ada getaran dalam jiwa kita, dalam jiwa tuan-tuan dan puan-puan, untuk merasai masuk syurga tanpa dihisap. Kadang-kadang kita sudah merasainya, tetapi disebabkan Allah tutup hijab pintu hati kita, kita tak rasa. Begini ceritanya tuan-tuan dan puan-puan. Semacam mana saya katakan tadi, nak panggil saya bercakap mudah. Syarat yang pertama, jangan bayar saya. Syarat yang kedua, orang yang dengar saya bercakap tak boleh bayar, tak boleh charge. Kecuali di Singapura, saya bagi kelonggaran. Kenapa? Kerajaan Singapura dia tak bantu pertubuhan-pertubuhan dan juga masjid. Dia tak ada bagi duit. Jadi dia orang ni kena cari dana sendiri. Apa yang dia buat, dia panggil orang-orang yang okey sikit di Malaysia ni, yang boleh attract audience, dia bawa ke Singapura. Dan setiap orang yang nak dengar kena charge, pakai tiket. Macam tengok konsert, macam tengok bola. Saya pergi, dia charge 20 Singapura dolar. Sekali bercakap dapat 25,000. Jadi duit itulah yang dibuatkan kepada tabung mereka. Dan saya tak ambil 1 sen pun. Saya tak ambil. Memang begitu untuk membantu mereka, untuk kutip dana. Tapi di Malaysia saya tak bagi, sebab boleh cari duit cara lain. Saya tak nak orang yang mendengar saya cakap bayar. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya dapat tahun 2011, saya dapat email daripada Doha, Qatar, Setubuhan Persatuan Pelajar Malaysia kat sana, Persatuan Penduduk Malaysia di sana. Dia email saya, dia kata, Prof, boleh tak datang ke Doha pada sekian-sekian hari bulan untuk bagi ceramah. Ada 3-4 tempat, 3 hari dia kata 5 ceramah. Saya tengok Doha, saya syok lah. Nak pergi lah. Saya kata okey, saya free. Jadi bila saya jawab free saja, sekejap saja saya tengok jadual saya tengok free, saya kata saya akan pergi. Jadi dia pun jawab balik email tersebut dan dia bertanya soalan. Apakah soalan yang biasanya ditanya untuk menjemput seorang berceramah? Agak-agaknya berapa bayarannya, Prof? Ini soalan standard. Saya pun jawab, saya free of charge. Tetapi disebabkan jauh ni, tolonglah bayar tiket kepada orang saya.
Kalau di Malaysia saya bayar sendiri, tak ada had. Naik kereta pergi mana-mana pun, pergi Singapura ke mana, saya bayar sendiri. Saya tak pernah minta pun dengan penganjur, tak ada masalah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, Allahu Akbar, saya kata satu lagi permintaan saya, hotel pun tak bayar. Kalau lah tuan nak bagi saya duduk di rumah tuan, saya terima je. Tetapi saya nak bawa mak dengan abah saya, bapa mentua saya. Kerana isteri saya tak dapat ikut. Jadi saya pun tanya lah abah saya nak suka ajak abah saya ni. Saya kata, "Abah, saya nak pergi Doha ni, Abah. Abah nak ikut saya, Abah?" "Man, abah nak," dia kata. "Abah ada duit. Tapi kalau abah nak pergi solat, abah tak pergi." Nampak cahaya, dia bercahaya. Menantu ajak pergi ke Doha. Sesuatu yang tidak pernah diimpikan oleh seorang tua yang berumur 68 tahun. Sebab itu tuan-tuan di sini semua saya rasa orang kaya-kaya selalu pergi melancong. Ajaklah mak ayah kita. Jangan duk fikir mak ayah kita itu menyusahkan kita. Insya-Allah kegembiraan mereka itu membawa kegembiraan kepada kita. Mak dan abah saya pun pergi. Saya kata saya nak bawa mak dan abah saya. Yang kedua, makan saya kata. Saya akan makan apa saja yang tuan masak. Tapi kalau tuan tak masak, saya beli sendiri. Tak ada masalah. Jadi benda itu bukan isu yang penting. Saya ini mudah saja. Orangnya mudah, very simple. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya pun naik kapal terbang penuh, kapal terbang Kuala Lumpur ke Doha, turun di Doha. Kapal terbang Doha tak secanggih KLIA. Daripada turun kapal terbang itu, naik bas kena bawa ke terminal. Sampai di terminal arrival, terminal arrival, dibuka pintu saja, kami pun turun masuk ke dalam terminal. Nampak ada dua anak gadis yang mengangkat apa dia ni? Mana lakat tu lah, angkat macam itu. Nampak nama saya, Profesor Dr. Muhammad Kamil Ibrahim, full. Haji Roslan bin Daud, Rokiah Haji Reba. Saya masuk, saya sama orang ramai, saya pun angkat tangan saya tu. Dia angkat macam ini, bangga kita tu. Orang lain tengok tu, ada tu perasaan sikit, perasaan sikit. Jadi dia pun bawa saya, dia kata minta doktor, minta pasport. Saya pun bagi pasport. Dia pun bawa saya masuk ke dalam lounge. Dia masuk dalam lounge. Dalam tu ada macam-macam lah, minuman, ada buah tamar, ada kacang-kacang dan coklat-coklat Arab biasalah, macam itulah. Dia kata duduk sini Prof, saya nak doktor, saya nak uruskan. Minumlah apa saja nak makan-makan, apa nak minum-minum. Okey, saya pun tanya, "Abang nak kopi, Pak?" "Boleh juga, Mak nak kopi." "Nak." Saya pun pergi nak buat kopi. Baru nak buka saja, nak buat kopi tadi, waiter datang. Oh, dia kata no. Jangan buat, dia kata. Saya yang buat. Saya rasa mulia. Dia pun tanya saya lah, nak minum apa? Cappuccino. Daripada kopi terus cappuccino. Pasal orang buat. Dan saya tanya abah saya, "Abah nak cappuccino, Abah? Boleh cappuccino?" "Boleh, Mak, cappuccino boleh?" "Boleh." Dia tak tahu pun apa cappuccino tu apa. Tetapi inilah, dalam suasana begitu tak ada masalah. Jadi dia pun buat, saya duduk, saya minum cappuccino, makan buah tamar yang terbaik, yang bulat-bulat elok tu. Kemudian kita makan kacang sikit. Sekejap saja, dalam 10 minit perempuan itu datang. Dia kata, "Doktor, semua dah ready, jom kita pergi." Tuan-tuan tahu bila kita pergi ke luar negara, kita mesti cop pasport kita, betul? Mesti melepasi immigration. Saya pun pergilah ikut perempuan tadi, berjalan depan saya, kami bertiga ikut dia. Lepas immigration, tak payah cop, tak payah berhenti, terus saja pergi lepas sampai keluar. Saya tengok di belakang, ya Allah, orang 400 orang masih lagi duduk beratur, belum selesai lagi urusan untuk cop pasport. Saya kata pada abah saya, "Bah, ya Allah, bah, macam gini ikut masuk syurga tanpa dihisab. Saya ni, ya Allah, bah, bukannya Perdana Menteri, saya bukannya seorang raja, tetapi saya buat sedikit kebaikan kepada mereka. Saya bagi ceramah tanpa upah. Dengan sedikit kemuliaan itulah dia orang uruskan macam ini sampai ini, dan saya rasa sebab di hati. Saya rasa bahawa inilah yang Allah bagi gambaran kepada saya, perasaan masuk syurga tanpa dihisab. Sejak daripada hari itu saya bertekad, saya orang biasa yang duduk beratur panjang-panjang itu lebih kaya daripada saya percaya. Allahu Akbar. Ini baru dunia. Bayangkanlah di akhirat besok, jika tuan-tuan dapat yang Allah kata tak payah hisab, terus saja pergi masuk syurga. Apa perasaan kita? Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, Allahu Akbar, yang saya kata tadi dalam surah Waqiah,
menyatakan bahawa hanya segelintir saja daripada kumpulan akhir zaman yang bersama Rasulullah SAW. Dan saya juga berpandukan kepada satu lagi premis, iaitu satu hadis Qudsi riwayat Tabrani. Allah SWT turun ke langit dunia pada satu per-3 hujung malam yang tersisa, dan Allah bertanya kepada hamba-Nya, ada tak hamba-Ku yang nak Masya Allah, subhanallah, Allahu Akbar. Sila hadis. Allah SWT memerintahkan Nabi Adam, wahai Adam, kumpulkanlah umatmu untuk dibawa ke muka pengadilan. Nabi Adam bawa 1000 orang, seorang saja masuk syurga tanpa dihisab. 999 orang masuk neraka dulu, celup-celup kat situ, transfer ke syurga. Orang yang mengaku Allah itu yang dia sembah, Nabi Muhammad itu pesuruh Allah, akhirnya akan masuk ke syurga, insya-Allah. Sejahat-jahat manusia, dia tidak syirik, insya-Allah dia akan masuk ke syurga. Tetapi ada yang kekal selama-lamanya dalam neraka. Siapa ni? Orang kafir. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, hanya satu saja dalam 1000 yang akan masuk syurga tanpa dihisab. Ditakdirkan hari ini, Allah kata mati semua hari ini, tentu belum tentu lagi seorang masuk syurga. Pasal apa? Dari segi matematiknya kita tak cukup 1000. Saya kira orang lelaki tadi ada berapa sah, lebih kurang 60 orang. Itu pun kalau tak balik. Campur dengan perempuan lebih ramai. Double tu mungkin dalam 100 orang. Bermakna nak 10 kali ganda daripada ni, barulah ada seorang yang akan masuk syurga tanpa dihisab. Tetapi ditakdirkan Allah nak pilih seorang yang nak masuk syurga tanpa dihisab. Daripada surau ini pada hari ini, orang itu biarlah saya. Saya tak peduli. Isteri saya biarlah dia tunggu, anak-anak saya biarlah dia tunggu. Tuan-tuan semua tak nak masuk ikut tuan-tuan, tetapi saya nak masuk syurga tanpa dihisab. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, jauh di sudut hati saya nak isteri saya tak nak tinggal isteri saya tak nak tinggal anak-anak saya tak nak tinggal ayah dan mak saya tak nak tinggal adik-beradik saya tak nak tinggal ibu dan bapa mentua saya tak nak tinggal saudara dan saudari yang pernah dengar ceramah saya. Sebab itulah saya kata, marilah kita berjanji untuk sama-sama berusaha untuk masuk syurga tanpa dihisab. Biar ada rasa getar dalam jiwa kita, biar kita rasa inilah yang kita sebenarnya matlamat hidup kita. Akhirnya besok kita akan masuk syurga tanpa dihisab. Tuan-tuan dan puan-puan, Allahu Akbar, sukakah nak masuk syurga tanpa dihisab ini? Ini pertanyaan supaya kita tahu bagaimana keadaan kita. Tuan-tuan dan puan-puan, umur kematian orang Melayu kita telah dibuat kajian oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Purata kematian kita 74 tahun. Untuk lebih tepat lagi, orang perempuan 76 tahun. Orang lelaki 72. 72 campur 74, itu jadi 76, jadi 74. Bermakna kalau 74 tahun, siapa pandai matematik kat sini? Bagi 2. 74 bagi 2, 37 tahun. Barang siapa yang berumur 37 tahun 1 saat, maka masa yang tinggal lebih pendek daripada masa yang dia telah lalui. Faham ya kenyataan tu? Kalaulah kadar kematian ataupun purata kematian 74 tahun, bermakna siapa yang berumur 37 tahun 1 saat, masa yang tinggal lebih pendek daripada masa yang dia telah lalui. Maksud saya, siapa yang umur 37 tahun 1 saat, orang tua. Bawah pada tu kira orang muda. Sebab masa nak mati dah pendek sangat. Apatah lagi kalau dia umur 47 tahun. Apatah lagi kalau umur dia 50 tahun. Apatah lagi kalau dia umur 55 tahun. Apatah lagi dia dah umur 80 tahun. Ya Allah, bonus besar. Jadi bayangkanlah umur kita 40 tahun, dengan amalan kita 40 tahun, layak tak kita untuk masuk syurga tanpa dihisab? Fikir yang tu dulu. Pertama. Yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan, Allahu Akbar, saya nak buat cerita sedikit. Bukan buat cerita, memberi cerita sedikit melalui perjalanan kehidupan saya, supaya tuan-tuan dapat faham sama ada senang ataupun susah nak masuk syurga tanpa dihisab. Saya dah tinggal di Madinah 2 tahun. Alhamdulillah. Saya ada parking saya sendiri. Tuan-tuan tahu dalam Masjid Nabawi
Masjid Nabawi macam ini, dataran, keliling dia kan. Masjid kat tengah macam ini, dataran. Tempat orang lepak-lepak, tempat orang semayang bila dia malas nak masuk dalam masjid. Tuan-tuan turun kat bawah, ada toilet. Dia ada nombor 1, 2, 11 ini 1, 2, 3, 4, 5 sampai 14, 11A, 12A, 11B. Kalau tuan-tuan turun kat bawah, di keliling Masjid Nabawi ini, parking. Parking ini dia ada lot dia 10A, 11A, 12A. Dia bagi macam ni. 10A untuk bayar ikut jam, 1 jam 1 riyal. 11A bermusim. Saya ada yang bermusim tu. Saya bayar 1 tahun 1,500 Saudi Riyal. Bermakna ada parking saya dalam lot tersebut. Tiap-tiap hari insya-Allah saya solat subuh di Masjid Nabawi, pergi balik, kemudian pergi kerja, masuk universiti, pergi kerja pukul 12, bekerja balik, pergi ke Masjid Nabawi solat Zuhur, lepas tu balik ke rumah sebelum waktu asar setengah jam 45 minit, bawa isteri, bawa anak-anak semua pergi ke Masjid Nabawi sampai waktu Isyak baru balik. Ini rutin kehidupan saya di Madinah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, Allahu Akbar, saya memerhatikan 2 tahun purata orang parking. Yang parking bermusim ini merupakan penduduk tempatan. Bermakna orang yang duduk di Madinah, itulah dia tuan punya parking kat situ. Maghrib dan Isyak 70% masuk. Logiklah ya. Tetapi waktu subuh, Allahu Akbar, tak sampai 10 buah kereta. Saya nak beritahunya orang Madinah sendiri tak heran Masjid Nabawi itu waktu subuh. Tak sampai 10 buah kereta secara purata. Baik, saya keluar meninggalkan Madinah pada 13 Jun. Nak balik ke Malaysia, terbang pergi ke UAE. Duduk 3 hari di Dubai. Duduk 3 hari di Dubai, tuan-tuan, saya sempat solat subuh 2 kali di masjid di Dubai. Masjid ini macam dalam kawasan perumahan ini. Keliling dia itu rumah. Orang UAE 20% penduduk UAE adalah penduduk tempatan, 20%. 80% orang luar. Bermakna orang 20% orang kaya, orang lokal lah. Yang lain itu datang kerja. Inilah negara ni. Kaya tak kaya ni, Allahu Akbar. Tetapi saya solat subuh di situ 2 malam. Masjid yang besar ni saja, 1 saf 3 orang solat subuh. Hari yang kedua 1 saf 3 orang, 4 orang juga. 2 hari solat subuh. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, daripada Dubai saya pergi ke Khartoum. Khartoum tahu di mana? Sudan. Saya hantar anak saya belajar kat sana. Anak saya 14 tahun. Belajar di Sudan, duduk 5 hari, saya solat subuh 4 kali di masjid yang sama, dekat dengan rumah yang saya duduk. Tiap-tiap hari 1 saf saya. Sudan negara Islam. Kemudian daripada Sudan saya balik ke KLA, balik ke Shah Alam. Tidur 3 jam, tak sempat solat subuh di Shah Alam. Besok paginya terus pergi ke Penang. Ada jemputan di Penang. Saya tidur 2 pagi, dapat solat subuh di Pulau Pinang. Masjid bayar lepas 1 saf 5 orang. Kemudian hari yang kedua, masjid yang lebih dekat dengan Hotel Equatoria tu 5 orang saja yang datang solat subuh. Lepas itu saya pergi ke Sungai Petani, tak sampai 1 saf, Masjid Sultan Muzaffar. Ini bukan bohong, saya yang pergi ni. Nanti saya akan tulis buku bab ni, InsyaAllah. Lepas itu saya pergi ke Kuala Nerang, Masjid Jamek Kuala Nerang, 2 hari 2 subuh. Hari subuh yang pertama 1 saf 3 orang, hari yang kedua tak sampai 1 saf. Lepas Kuala Nerang balik ke Shah Alam. Shah Alam standard 1 saf setengah, Masjid Negeri. Ini karya saya. Lepas itu saya pergi ke Singapura, duduk 2 hari solat di Masjid Sultan. Masjid Sultan masjid besar. Hari pertama 1 saf 4-5 orang, hari yang kedua tak sampai 1 saf, hari Ahad ya. Imam pun tak datang. Bilal azan, kemudian dia solat sunat, dia qamat. Lepas tu dia cari kiri kanan, Allahu Akbar, dia bagi pada jemaah qamat, dia jadi imam. Bilal naik pangkat jadi imam. Tuan-tuan dan puan-puan, saya balik ke Shah Alam, solat di Shah Alam. Kemudian saya pergi ke Kuching. 2 masjid saya semayang, Masjid Bahagian.
satu saf tak sampai. Masjid Barakah setengah saf. Pergi ke Thailand tak sampai satu saf. Balik, Allahu Akbar. Sehinggalah saya ditumpuk untuk ceramah di kuliah subuh di Bandar Baru Buda. 1000 orang datang ke masjid untuk solat subuh. Masya Allah, subhanallah. Baik tuan-tuan dan puan-puan, tiap-tiap tahun 30,000 orang pergi menunaikan fardu haji. 100,000 orang pergi menunaikan umrah. Mana dia tutup haji kita ni? Mana dia yang orang pergi umrah ni yang tak boleh memenuhkan masjid pada waktu subuh? Benarlah yang Allah kata 1 dalam 1000 saja. Benarlah yang Allah kata, ya Allah, segelintir saja daripada kumpulan akhir zaman. Kalau tuan-tuan nak tahu tuan-tuan ini ahli syurga ataupun tidak, ahli 1 dalam 1000 tadi, tengok subuh pagi esok. Kita duduk dalam kawasan ini, kita duduk dalam kawasan masyarakat. Masjid surau ini berhampiran dengan rumah kita. Ada berapa rumah dalam ni? 168 dengan cerita begitu. Sekurang-kurangnya 168 orang yang ada pada solat subuh. Tapi mudah-mudahan kita lah tu. Ini yang perlu kita fikirkan tuan-tuan dan puan-puan. Orang duduk mengajar, orang duduk, ya Allah, duduk ajar orang. Duduk apa? Duduk ajar orang macam-macam. Duduk bagi ceramah dan apa semua. Dia sendiri pun belum tentu lagi pergi solat subuh berjemaah. Inilah tanda orang munafik ataupun tidak munafik yang Rasulullah cerita. Jadi sebenarnya itulah yang saya nak sebut tadi. Nak masuk syurga tanpa dihisap tak susah. Kota dia banyak lagi. Orang tak nak masuk, tuan-tuan. Masya Allah, subhanallah, Allahu Akbar. Jadi biar kita masuk. Jadi saya ni duduk di Madinah ni, Allahu Akbar. Tiap-tiap hari orang datang rumah. Dalam majalah ni, saya pun kolumnis majalah ni, saya beritahu kat situ. Siapa datang Madinah, telefon saya. Jemput datang ke rumah. Ini pun dah ada dalam ini pun yang pernah pergi ke rumah saya di Jabal Uhud. Dan memang saya ceramah pun saya beritahu. Siapa tuan-tuan datang ke Madinah, telefon saya. Sampai saya terus telefon. Saya meraihkan tetamu. Dan saya ni, Allah Akbar, ramai peminat sebenarnya. Popular juga. Lebih kurang begitulah. Popular tu kerana buku Travel Haji mengubah sempadan iman. Itu yang asalnya. Lebih 1,5 juta orang baca. Orang pergi haji, orang pergi umrah, 10 orang pergi, 6 orang pernah baca buku tersebut. Pernah dibawanya buku pergi ke Mekah dan Madinah. Dan pernah duduk dalam Masjid Nabawi itu sebelah saya. Saya pun tanya Haji bila sampai Haji. Dia pun kata baru sampai. Haji bila sampai? Saya ni duduk sini. Haji duduk sini. Kerja ke apa? Kerja dekat mana? Universiti Taibah. Kerja apa ni? Saya profesor kat situ. Ya Allah, ada seorang profesor tu pun Universiti Taibah. Dia kata, Prof kenal apa ni? Kenal tak Profesor Muhammad Kamil? Saya kenal sangat dari tu. Kan? Macam mana Haji boleh kenal? Ni saya baca buku dia. Dia kata buku tu bagus lah, dia puji kan. Jadi saya biarkan je lah. Sehingga dah solat isyak, biasanya lepas balik jalan keluar tu saya beritahu lah. Saya kata saya lah Muhammad Kamil tadi. Saya kata, dia tengok saya gitu, Ji boleh peluk Ji? Boleh baik. Ini standard tu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, jadi 95% yang datang ke rumah saya tak kenal. Dia orang kenal saya. Jadi saya tiap malam saya bawa 4 orang saja. Kenapa? Kereta saya muat 8. Anak saya, isteri saya 4. Kereta saya muat 7, saya mesinter. Anak dengan isteri saya 4 orang. Jadi 4 orang tu jadi 8. Seorang kena tarik nafas sikit. InsyaAllah muat dah 8 orang. Jadi bila sampai ke rumah, Masya Allah, isteri saya akan teruslah. Kita sampai saja rumah, Cik, Tuan, Jah, duduk dulu ya, saya nak masuk ke dapur. Kerana kita tiap-tiap malam kita jamu tetamu kita makan nasi Arab. Tuan-tuan pun nak makan nasi Arab, dekat Malaysia pun pernah kan, banyak kan. Apa jenis dia? Mandi, kapsah. Betul kan? Nasi Arab ni banyak jenis kan. Mandi, kapsah, ozi, gidra, maklubat, kubla, apa? Kabulet. Banyak-banyak jenis. Isteri saya tulis buku Aroma Antara Benua. Yang baru tu ada dekat 10 resepi Arab saja di bahagian belakang tu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya ni ikut Quran. Saya ni cuba nak amalkan lah. Mana yang Rasulullah cerita, saya amal. Kalau tidak, saya tak cerita. Saya takut nak cerita benda yang saya tak amal. Tuhan sangat murka. Ini kena betul-betul kena itulah.
Jadi tuan-tuan dan puan, dalam Quran diceritakan bahawa Nabi Allah Ibrahim menerima tetamu yang dia tak kenal 3 orang. Masya Allah, subhanallah, dia suruh isteri dia panggang anak lembu. Tuan-tuan baca lah bab tu ya. Jadi saya kata ini rupanya cara meraihkan tetamu. Orang tak kenal tu panggang lembu. Jadi saya tak adalah panggang lembu. Sebab tiap-tiap malam setahun tu, boleh kata setiap-tiap malam terima tetamu. Jadi saya kata tak apalah ya, nasi Arab boleh jadi ayam, boleh jadi kambing. Jadi kita gili-gili. Kadang-kadang ayam dengan kambing sekaligus pun boleh. Jadi sementara nak tunggu masak, isteri saya akan masak, dia perlukan masa 40 minit untuk masak. Dia cakap dah tu. Sementara menunggu masak, saya beritahu pada tetamu saya, kena dengar dulu saya bercakap, baru saya bagi makan. Dia orang mengantuk ke tak mengantuk, kena dengar saya bercakap, kena bagi tazkirah dulu. Kenapa saya nak bagi tazkirah? Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menghadiri majlis ilmu, dia berada dalam taman syurga. Para malaikat berduyun-duyun datang, dia mendoakan orang yang ada dalam tersebut. Ini tuan-tuan, balik dah berapa ramai, ada 4 orang pun saya bercakap serupa dengan 1000 orang. Bandar Baru dah 1000, sini kata 100 orang, sama je standard saya bercakap. Pasal apa saya percaya di ruang-ruang ini ada para malaikat, insya-Allah. Kita je tak nampak. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, duduk sembang ini, biasanya mereka akan menceritakan kepada saya. Dia kata, ya Allah Prof, damainya rasa hati, rasa tenteram datang ke Madinah. Ini biasa. Duduk dalam Masjid Nabawi pun begitu. Kalau jumpa tu dia kata, ya Allah, saya rasa aman di sini lebih daripada duduk kat Mekah. Apatah lagi berbanding duduk di Bandar Baru Bagi. Dan ramai orang cerita yang 2-3 kali pergi umrah, dia kata, ya Allah, dia rasa aman di sini, rindu dengan Madinah dan Mekah, balik kat Malaysia tak tahan, setahun datang balik. Orang ada duit boleh lah buat macam itu. Kena yang tak ada duit 5 tahun nak kumpul pun tak tentu dapat. Masya Allah, subhanallah, Allahu Akbar. Yang ada Profesor Balia pun belum tentu lagi dapat pergi, sebab Allah tak panggil lagi, walaupun ada duit. Jadi sesuatu macam ini, ya Allah, kalaulah kita kata damai itu ada di Madinah, nayalah orang Bandar Baru Bagi. Sangat naya. Jadi saya rasa Allah ni tak adil lah, dia memberikan damai itu untuk Madinah sahaja. Tetapi kita tak heran dengan rasa cinta kepada Madinah, sebab Rasulullah SAW pernah bersabda, pernah berdoa, ya Allah, ya Tuhanku, kau berikanlah rasa cinta kepada mereka yang datang ke Madinah lebih sebagaimana aku cintakan Mekah, lebih, kalau boleh lebih lagi daripada itu. Sebab itu orang yang pergi ke Madinah balik dia rasa rindu pada Madinah, insya-Allah. Tetapi bila kita tanya, cuba sebut dengan saya 10 perkara yang Tuhan rindu tentang Madinah. Cepat. 1, 2, 3, 4, 5. Kita buat jegil sikit gitu, macam itu kan. 4, 5, 6, 7. Makam Rasulullah dekat, hampir Rasulullah, Raudah. Habis-habis lagi apa lagi? Tak ada. Rasa rindu dalam ini tak boleh nak cerita, tak boleh nak diterjemahkan. Jadi saya biasanya kalau orang kata begitu, saya kelip mata dia, kata, Ji, kalau dah rindu ni ada dekat Madinah sahaja, nayalah kita. Kenapa? Mari sini saya baca sikit, saya kata Surah Al-Fajr ayat 28 sampai 30. Saya baca makna ni. Tuan-tuan dengar betul-betul ya. Setelah menerangkan akibat orang-orang yang tidak menghiraukan akhirat, Tuhan menyatakan bahawa orang-orang yang beriman dan beramal soleh akan disambut dengan kata-kata. Allah sambut dengan kata-kata apa? Wahai orang yang mempunyai jiwa yang sentiasa tenang, tetap dengan kepercayaan dan bawaan baiknya. Jiwa yang tenang. Allah cakap dengan orang yang jiwanya tenang. Kembalilah kepada Tuhanmu dengan keadaan engkau berpuas hati, dengan segala nikmat yang diberikan, lagi diridai di sisi Tuhanmu, serta masuklah engkau dalam kumpulan hamba-hambaku yang berbahagia, dan masuklah ke dalam syurgaku. Apa maksudnya? Orang yang hatinya damai adalah ahli syurga. Habis kalau damai itu di Madinah, saya lah yang nak masuk syurga dulu. Tuan-tuan yang duduk di Bangi, bayarlah sikit. Adil dekat begitu? Betulkah kerana Madinah itu yang menyebabkan kita damai? Ini yang kita nak tanya betul-betul diri kita. Jangan duk kata, ya Allah, gundah gulana hati aku ni. Ambil tiket, bayar 5-6 ribu dekat Andalusia, naik kapal terbang pergi Madinah, aman, damai. Lepas tu balik pula, hilang pula damai. Tahun depan cari lagi duit, pergi lagi, pergi balik, serupa.
Baik, kita ulang balik semula ayat ini. Pegat pertama yang dia kata, Allah kata macam mana? Setelah menerangkan akibat orang-orang yang tidak menghiraukan akhirat, Tuhan menyatakan bahawa orang-orang yang beriman beramal soleh akan disambut dengan kata-kata. Dia kata orang yang beriman dan beramal soleh. Orang yang damai itu adalah orang yang beriman dan beramal soleh. Mereka yang beriman dan beramal soleh boleh ada di Malaysia, boleh ada di London, boleh ada di Paris, boleh ada di Madinah, boleh ada di Mekah. Itu yang saya nak buktikan dengan cerita awal tadi. Orang Madinah sendiri belum tentu aman damai. Orang Dubai ni dia pakai jubah tau, jubah. Ni jubah Dubai ni. Tak macam mana terselit dalam beg balik daripada Dubai. Sebab saya tahu dia orang tak, saya kata saya tak payah bayar duit, macam mana dia selit, saya tahu balik-balik pukul tengok ada baju, saya pakai cantik juga. Okey lah. Saya kata. Orang Dubai kita kata, orang Arab pakai ikan, pakai ini, pakai jubah, belum tentu lagi solat subuh berjemaah. Tuan-tuan percaya dia damai ke di hati? Rasulullah tak pernah tinggal solat berjemaah, kecuali masa dia kering, masa dia pergi perang, dia solat di padang. Yang lain masjid. Sebab itu, siapa yang belajar sirah, Rasulullah pernah kata, hari ini aku tak nak jadi imam. Kalau boleh para sahabat nak suruh para sahabat jadi imam, dia nak pergi cari rumah-rumah yang sekitar Masjid Nabawi yang tak datang solat berjemaah, dia nak bakar rumah. Baik, mungkin nak waktu sungguh banyak yang kena bakar. Jadi tuan-tuan dan puan-puan ingat, orang yang tidak datang solat berjemaah ini merupakan orang yang damai? Tidak. Kerana orang yang damai itu merupakan ahli syurga. Sebab itu yang saya nak ceritakan standard seluruh dunia. Daripada Madinah pergi ke UAE, pergi ke Sudan, balik ke Malaysia, pergi ke Thailand, pergi ke Singapura, sama sahaja. Lokasi tidak memainkan peranan. Ia pada diri kita. Kalau kita ada kehendak, insya-Allah kita boleh. Sebab itu kalau kita bertekad tadi kan, kita dah berjanji kan, nak masuk jadi apa ni, 1 dalam 1000, nak masuk jadi apa ni, ahli syurga tanpa dihisab. Marilah kita bertekad yang pertama sekali besok kita bangun solat subuh di sini. Biar penuh masjid kita, surau kita pada esok hari. Insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan. Allahu Akbar. Kedua, saya suka tanya orang yang pergi umrah yang datang ke rumah saya. Sebab dia pergi Madinah, dia rasa aman. Berdoa pun ya Allah boleh meleleh air mata. Betul tak? Puan-puan siapa yang dah pergi umrah? Berapa ramai yang dah masuk raudah? Masuk saja dalam raudah, angkat tangan saja, ya Allah ya Tuhanku, boom, meleleh terus air mata. Jadi soalan yang kedua yang saya tanya orang yang datang ke rumah saya, ataupun bila saya bagi tazkirah di hotel, saya tanya dia, dah masuk raudah ke belum? Angkat kepala, dah. Yang perempuan saya tanya, khusyuk tak berdoa di raudah? Mula dia tunduk balik. Siapa bergebuk? Orang Melayu kita yang terakhir sekali masuk. Dia bagi dulu orang Arab-Arab, orang mana-mana Afghanistan yang besar-besar, yang jahat-jahat. Saya kata, pasal apa? Puak-puak ni dia bukan peduli orang. Dia langkah orang, dia tolak orang. Orang Melayu sangat tertib. Jadi dia last sekali. Tapi saya tanya dah pula, kenapa nak masuk raudah? Kenapa tuan-tuan nak masuk raudah kalau pergi haji, pergi umrah, ataupun yang belum pergi lagi? Dengar cerita tu. Kenapa nak masuk raudah? Dengar tu. Doa yang mustajab. Yang kedua, taman syurga. Di antara rumahku dengan mimbarku, taman syurga, Rasulullah kata. Sekarang ni siapa yang dah pernah pergi umrah, pernah pergi haji 2-3 kali, cuba bayangkan masa mula-mula dia belajar dulu. Belajar nak pergi umrah. Cerita tentang ziarah. Madinah tu ziarah saja. Pernah terjumpa tak satu nas yang mengatakan Rasulullah kata, masuklah engkau dalam raudah, nescaya doamu mustajab. Duduk diam-diam, fikir sekejap. Tak usah jawab lah, fikir dalam hati. Pernah masa belajar dulu, ada tak ustaz yang berkata begitu? Ini ada satu hadis yang mengatakan bahawa Rasulullah SAW bersabda, masuklah engkau dalam raudah, nescaya doamu mustajab. 100% yang datang rumah saya bila tanya kenapa nak masuk raudah, itulah jawapan dia. Ada nas ke tidak? Dalam buku ada, bukan tak ada. Dia tulis situ tempat-tempat yang mustajab, 1, 2, 3, 4, Hijr Ismail lah, Hajarul Aswad lah, gitu semua ada. Tetapi nas tak pernah jumpa. Saya panggil budak yang belajar hadis di Madinah, saya kata tolong, saya tengah tulis buku Anadot Madinah, saya nak tulis pasal raudah.
Tolong bagi saya satu hadis ataupun dalam ayat Quran yang menyatakan bahawa Rasulullah ataupun Allah memerintahkan kita masuk dalam raudah supaya doanya mustajab. Dia orang tahu kan saya. Dia kata mana ada problem. Ya betul, sampai saya habis tulis buku, sampai dipublish, sampai dah bagi hadiah kepada ustaz, tak ada pun nas tersebut. Habis yang 100,000 orang pergi umrah tiap-tiap tahun, 30,000 orang pergi haji, berkata bahawa itu tempat yang mustajab. Siapa yang ajar, kita ikut-ikut saja. Bermakna kita buat itu tanpa ilmu. Saya tak kata salah tahu ya. Sebab itu yang diajar, yang kita baca, kita rasa betul lah tu dengan ilmu kita. Saya pun dulu gitu juga. Tetapi bila kita berfikir dan kita mengkaji, kita baca, kita cari, kita Allahu Akbar. Bila saya menulis, saya kena berhati-hati. Tak ada tuan-tuan. Kalau tuan-tuan nak doa yang mustajab, mari saya ajar malam ni. Yang jelas, 3. Yang pertama, Allah SWT turun ke langit dunia pada 1/3 hujung malam tersisa, dan Allah bertanya kepada hamba-Nya, ada tak hamba-Ku yang nak berdoa kepada-Ku, aku nak makbulkan doanya? Ada tak yang nak bertaubat, aku nak ampunkan dosanya? Ada tak yang nak meminta, aku nak bagi apa yang dia minta? Hadis sahih Bukhari. Allah kata, doa aku makbul, bertaubat aku ampun, minta aku bagi. Apa beza doa dengan minta? Sama je dalam satu hadis, doa dengan minta. Minta ni nampak meminta macam gitu je, doa nampak kelas sikit. Tapi dengan Allah SWT, lagi kita merayu, kita merintih dengan Allah, lagi dia suka, InsyaAllah. Tetapi isunya apa? Isunya 1/3 hujung malam yang tersisa. Itu waktu tahajud. Waktu tahajud menunjukkan masa. Masa tidak menunjukkan lokasi. Masa ada di Bandar Baru Bangi, masa ada di Shah Alam, masa ada di Johor Bahru, masa ada di Kedah, masa ada di Madinah, masa ada di Mekah. Tak payah nak terbang 7,000 km, tak payah nak bayar dekat Andalusia 5,000, 7,000. Benda itu ada dalam genggaman kita. Hari ini bulan Ramadan, mari kita mula. Terutamanya kepada kaum wanita dulu. Pukul berapa bangun sahur? Pukul 4. Oh, standard satu Malaysia. Soalan sama je saya tanya ni. Pukul 4 perempuan bangun. Kalau dalam keadaan biasa tuan-tuan, Allahu Akbar, kita cuci tubuh kita, kita gosok gigi, kita pun masuk ke dapur. Masak-masak pukul 4.30, 4.40, kejut suami dan anak-anak. Betul? Hari ini, besok pagi, kita tukar sikit. Setelah cuci tubuh badan kita, gosok gigi, ambil wuduk dulu. Kemudian solat sunat 2 rakaat. Lepas solat sunat 2 rakaat, solat 1 rakaat witir. Bagi ganjil sikit. Tapi tuan-tuan dah solat tadi, dah okey dah tu. Solat 2 rakaat, lepas itu ya Allah bermunajat dengan Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunkanlah dosa-dosaku ya Allah. Aku ni banyak dosa ya Allah, dosa penglihatan, dosa pendengaran, dosa tutur kata. Ya Allah, ya Tuhanku, aku sayang suamiku ya Allah. Ya Allah, kau lembutkanlah hatinya ya Allah. Betulkanlah hatinya ya Allah, supaya dia nak beramal ibadat ya Allah. Biarlah dia nak pergi solat 5 waktu di masjid ya Allah. Minta doa macam itu. Minta ampun pada Allah SWT. Itu qiyamulail lah tu, tahajud dah tu. Tak payahlah nak tu. Ini bulan Ramadan ni kita training. InsyaAllah puan-puan akan termasuk dalam 1 dalam 1,000 orang yang bangun malam sepanjang tahun selepas habis bulan Ramadan nanti, InsyaAllah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, yang kedua, Rasulullah SAW bersabda, dia kata mereka yang berpuasa doanya dimakbulkan Allah. Ini bulan Ramadan, berdoa lah. Doa bulan apa ni berpuasa itu menunjukkan amalan. Amalan ini boleh buat di sini, boleh buat di Malaysia, di Mekah, boleh buat di Madinah, boleh buat di Perak, boleh buat di Johor. Habis bulan Ramadan tak nak buat. Ada tak puasa lepas bulan Ramadan? Puasa apa? Ya? Puasa sunat apa? Isnin Khamis lagi. 13, 14, 15. Lagi apa lagi? 5 tahun saya duduk mengajak orang, mari kita puasa Isnin dan Khamis. Dah 2 tahun yang ini saya dah tak ajak dah orang puasa Isnin dan Khamis. Dah 2 tahun saya duduk ajak orang puasa Nabi Daud. Apa dia puasa Nabi Daud? Semua orang tahu. Buat ke tidak bang? Bagus. Ini follower saya ni dalam blog ni. Puasa Nabi Daud, puasa selansari. Ini bukan wajib je, ini sunat. Semua benda yang saya cerita ni sunat. Tetapi Rasulullah SAW bersabda, puasa sunat yang paling disukai oleh Allah SWT adalah puasa Nabi Daud. Dia kata paling disukai. Cari dalam Bandar Baru Bangi ni berapa ramai orang yang puasa Nabi Daud. Cari satu Malaysia orang yang puasa Nabi Daud, berapa ramai?
Dia kata paling disukai kalau kita buat 1 dalam 1000 dah tu. Boleh ke kita tak boleh buat? Apa pula tak boleh buat 30 hari kita puasa? Ini puasa selang sehari saja. Tetapi 47 tahun tuan-tuan saya duduk mendengar ceramah kuliah, ustaz-ustaz semua duduk cerita pasal puasa sunat. Tak pernah lagi saya dengar cerita saya ni orang ajak puasa Nabi Daud. Pasal apa? Pasal dia tak amal. Takkan dia nak mengajar orang? Saya tanya budak-budak yang belajar hadis di Madinah. Ini puasa ini Nabi apa ni hadis ni sahih ke tidak? Sahih. Habis pasal apa you tak buat? Prof payah prof pergi ujian begini. Sebut dengan saya ujian apa yang ada. Cepat senaraikan saya 1, 2, 3, 4 senarai yang menyebabkan kita tak boleh buat. Tak ada. Last sekali jawab mandas je dah. Tak usah duduk berbelit-belit kita ni. Jawab saja kita kata kita tak ada upaya. Mandas. Senang cerita. Orang yang pergi umrah dan haji datang rumah saya, tuan-tuan dan puan-puan, bila saya sebut macam ni, ada yang sebut dengan saya, dia kata prok-prok ni menyusahkan dari segi nampak susah. Agama kita susah apanya. Saya ajar ni pada orang yang pergi buat umrah, yang pergi buat haji, orang yang nak mencari kebaikan. Sekarang ni tuan-tuan, ini semua ini adalah calon untuk masuk syurga tanpa dihisap. Yang bukan calon duduk di luar. Tuan-tuan semua ni hati dah lembut, tinggal lagi nak sikit lagi. Dia kata payah. You tengah buat PhD. Saya kata puasa Nabi Daud dengan PhD lagi susah. Sebab saya pernah buat PhD. Saya tahu. Saya puasa Nabi Daud, saya tahu. Kalau you kata susah, tu saya tunjuk. Ni anak saya Ahmad Amirul Imran, umur 14 tahun. Dia puasa Nabi Daud. You tak malu kau dengan budak ni? You nak kata yang banyak cubaan, saya kata tak usah cakap macam itu. Kita tak nak buat sudah. Ini yang kita kata bila kita sudah berjanji pada diri kita, kita nak yang terbaik di sisi Allah, insya-Allah kita boleh buat. Tetapi kudrat ini datangnya daripada Allah. Kita minta daripada Allah SWT. Tak apa, tak boleh puasa Nabi Daud tuan-puan, kita puasa Isnin Khamis. Di Masjid Nabawi, Isnin Khamis, Allahu Akbar, sabrah dihampar. Penuh masjid. 13, 14, 15 pun begitu juga. Kita ada sabrah Malaysia. 2 hari saya buka untuk buat donation 130,000. Masya Allah, subhanallah. Orang Malaysia ni memang dermawan. Jadi yang saprah Malaysia ni daripada pendek jadi panjang dah. Dan orang-orang semua suka datang ke saprah, bukan saprah Malaysia, saprah KRTS. Marah pula orang Brunei, orang Singapura, orang Indonesia yang bagi juga. KRTS tu kehidupan ringkas tapi signifikan. Nama blog saya. Dibuat collection tu melalui blog tersebut. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, dia punya buah tamar yang terbaik. Pilihan buah tamar 2-3 jenis. Ada buah gajus lagi. Orang Arab gajus lagi okey tu, mahal tu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, Allahu Akbar, 13, 14, 15 Hijrah. Kerana duit banyak sangat, 130,000, kami minta izin dengan orang derma, boleh tak nak bagi makan pada bulan Ramadan. Ini bulan Ramadan ni dengan duit tersebut kita spend 80,000 untuk bulan Ramadan di Madinah. Alhamdulillah. Masya Allah, subhanallah. Sebab itu saya ceritalah satu hari lah saya duduk cakap ni hari-hari dengan jemaah ni. Saya kata tuan-tuan dan puan-puan, bila datang Mekah ke Madinah, tolonglah puasa sunat. Orang tanya saya, pasal apa pula bro? Apa kaitan dengan rukun dan wajib? Bila dah belajar rukun dan wajib, ada disuruh puasa sunat? Tak ada. Habis kalau you datang buat umrah, you nak apa? You datang haji, you nak apa? Tuan-tuan nak apa kalau pergi haji? Nak haji apa? Haji mabrur. Haji mabrur dapat apa? Syurga kan? Haji mabrur tidak ada balasan kecuali syurga. Tuan-tuan dan puan-puan, umrah yang mabrur, ustaz kata kat saya bila ceramah lagu ni, dia kata apa? Mana ada mabrur umrah? Umrah di bawah sikit pada haji. Umrah yang makbul. Siapa yang bagi istilah tu? Saya kata ustaz yang bagi kan? Bukan dalam Quran, dalam hadis. Saya kata umrah yang mabrur sama je. Umrah yang makbul yang dikatakan tadi, istilah tadi, di antara satu umrah dengan satu umrah terhapus dosa. Betul kan? Haji yang mabrur apa dia? Balasan dia apa? Syurga. Baik, saya ambil umrah dulu. Tuan-tuan dapat umrah yang mabrur. Yang saya kata istilah umrah yang mabrur. Umrah yang makbul lah, tak apalah. Habis saja selesai. Umrah ni apa? Niat. Kata masuk Madinah dulu, niat di Bir Ali. Lepas tu pergi ke Mekah, tawaf 7 kali. Lepas tawaf 7 kali, sa'i 7 kali, tahlul, gunting rambut. Habis umrah. Bermakna dengan buat perbuatan tersebut terhapus dosa.
Dah terhampu dosa, cukuplah buat dosa. Kalau kita mempertahankan umrah kita itu sehingga kita mati, tak ada dosa, masuk syurga ke tidak? Masuk syurga dah, serupa dengan haji mabrur tu. Haji mabrur tidak ada balasan kecuali syurga. Siapa yang dapat haji mabrur, dia akan dapat masuk syurga. Tuan-tuan, bila tuan-tuan tahu dapat haji mabrur? Bila? Bila mati. Kenapa bila mati saja masuk dalam kubur, ya Allah, kubur aku luas. Masuk saja dalam kubur, muka nakir datang, ya Allah, senang je. Tak sampai seminit dapat jawab semua soalan. Lepas tu bila dibangkitkan besok, ya Allah, terus Allah transfer masuk syurga tanpa dihisap. Masa tu kita tahu. Habis kalau tuan-tuan tahu yang tuan-tuan ini kena mempertahankan haji mabrur sampai mati, tuan-tuan tak menangis ke masa nak balik meninggalkan Mekah dengan Madinah? Masa itulah kita paling sebab sekali kita kata, ya Allah, ya Tuhanku, mampu tak aku buat sebagaimana aku buat di Mekah dan Madinah. Ya Allah, aku solat 5 waktu di masjid. Ya Allah, ya Allah, aku puasa Isnin dan Khamis. Ya Allah, ya Allah, aku bangun malam. Ya Allah, ya Allah, aku baca Quran tiap-tiap hari. Ya Allah, ya Allah, aku dah bersihkan hati aku. Ya Allah, mesti kita rasa macam itu. Tetapi orang pergi Madinah selepas selesai ibadat haji bukan main ria lagi. Yo ya ria sekali. Tuan-tuan tahu biasa kalau pergi, ya Allah, siap dengan beg sandang apa semua. Bila dah selesai ibadah haji, beg sandang dah tak ada dah. Rasulullah SAW bersabda, ada 3 tempat yang disyariatkan untuk bermusafir dan beramal ibadat: Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Apa dia yang disyariatkan? Apa maksud syariatkan? Syariat ini maksudnya dituntut dari perintah. Dia boleh jadi wajib, boleh jadi sunat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya baca sekali lagi dah, bagi tuan-tuan pergi haji, pergi umrah termasuk dah ni. Nak buat amal ibadat bermusafir. Maksudnya daripada Bandar Baru Bangi pergi ke Mekah, pergi ke Madinah, balik semula ke sini, perjalanan kita apa semua di-cover oleh Allah SWT. Mati kita insya-Allah mati syahid. Kalau kita pergi ke masjid negeri, belum tentu lagi. Dapat solat dah dapat pahala. Solat berjemaah, dapat solat berjemaah. Saya baca sekali lagi ya. Dia kata apa? Ada 3 tempat yang disyariatkan untuk bermusafir dan beramal ibadat: Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjid Aqsa. Apa dia? Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjid Aqsa. Ada di sebut Mekah? Tak ada kan? Tak dengar kan? Ada di sebut Madinah? Tak ada. Ada di sebut Palestin? Tak ada. Saya duduk 2 tahun di sana, saya perhati orang pergi haji, pergi umrah. Subuh dia pergi, dia balik. Zuhur dia pergi, dia balik. Asar dia pergi, dia balik. Maghrib dia cantum. Maghrib dengan Isyak duduk dalam Masjid Nabawi. Ada 4 jam tuan-tuan? Ada. 20 jam lagi dia duduk di mana? Di hotel. Duduk shopping, duduk beli barang. Ya Allah, datang 7,000 km pergi buat umrah, pergi haji, duduk hotel 20 jam duduk hotel. Puak-puak inilah yang balik ke Malaysia nanti yang tak boleh datang solat subuh pada Jumaat di masjid. Puak-puak inilah yang datang yang balik ke Malaysia, dia tak boleh datang solat 5 waktu di masjid. Sebab di Mekah dan Madinah dia menghabiskan masa dalam hotel 4 jam saja duduk dalam Masjid Nabawi. Nah, ini depan mata saya sendiri. Nah, ini yang hari-hari duduk bagi tazkirah di Madinah tadi. Cari orang Malaysia sini, mari je kita buat macam ini je. Nah, balik kepada puasa tadi. Kenapa saya ajak sangat orang-orang pergi Mekah Madinah supaya berpuasa? Contoh sekarang ini kita dalam bulan Ramadan. Orang pergi haji, pergi umrah akan menempuh bulan Ramadan. Sekarang dah 11 hari. Tuan-tuan semua dah menempuh ini. Jadi Imam Ghazali kata orang yang puasa pada hari ini ada 3 golongan. Golongan yang pertama, golongan lapar dan dahaga. Dia puasa, lapar dan dahaga saja dapat. Yang kedua, khusus al-khusus. Apa dia? Baca indera dia berpuasa, telinga dia berpuasa, mata dia berpuasa, mulut dia berpuasa, hati dia berpuasa. Ini tahap yang nombor 2. Khusus al-khusus. Tahap yang ketiga, puasa semata-mata kerana Allah, semata-mata kerana Allah, semata-mata kerana Allah. Ini puasa para nabi dan para anbiya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, Allahu Akbar. Yang tahap 1 dalam 1000 puasa para nabi dan para anbiya. Tuan-tuan pernah puasa para nabi dan para anbiya? Pernah tak? Jangan tengok muka saya macam tu. Kalau ya anggup, kalau tidak bagi kepala, senang cerita. Senyumlah sikit. Saya ni tinggi suara ni pasal tengah malam, tuan-tuan dah letih. Saya ni happy je. Pernah tak tuan-tuan semua ini puasa para nabi dan para anbiya? Tak kita berlaku adil pada diri kita? Kita tanya diri kita, pernah ke tidak? Macam mana nak tahu kalau kita tak tahu macam mana puasa para nabi dan para anbiya? Tahu tak?
Macam mana rasa puasa para Nabi dan para Anbiya? Pernah tak? Cuba tanya saya, Pak. Tanya saya puasa macam mana? Nak tanya pun payah. Cuba tanya betul-betul. Tu relax lah. Prof pernah rasa tak tanya saya puasa saya macam mana. Supaya saya ni tak adalah riak pula jawab. Pernah rasa tak puasa para Anbiya? Dia tanya soalan, saya ubah sikit ya. Prof pernah puasa Prof macam mana? Saya puasa para Nabi dan para Anbiya. Dia cakap macam itu tu macam tadi dia tengok mata jeling je. Kalau tergila dah tu, aku tak nak dengar ada program yang cakap mengaku puasa para Nabi dan para Anbiya. Tetapi saya kata saya puasa para Nabi dan para Anbiya mengikut aturan. Aturannya macam mana? Saya letak api kat sini, letak tangan saya dalam api terbakar, membakar tangan saya. Sebab sifat api itu membakar. Letak tangan tuan dalam sini, terbakar. Sebab sifat api itu membakar. Letak tangan puan-puan dalam belakang kat sini pun terbakar. Tetapi api yang menggunung tinggi dicampakkan Nabi Allah Ibrahim ke dalam api, dia tidak terbakar. Kenapa? Sebab Allah kata sejuklah api. Sifat api yang membakar itu tidak wujud lagi, sebab Allah itu maha berkuasa. Tetapi aturan biasanya api itu membakar. Tuan Rasul ke Nabi? Tidak. Cepat-cepat jawab, tak payah fikir. Tuan Nabi ke Rasul? Tidak. Puan ni isteri Nabi ke Rasul? Ada ke sini isteri Nabi ke Rasul? Tak ada. Bermakna kita semua ini adalah manusia biasa. Bermakna kita pakai aturan biasa bahawa sifat api itu membakar. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, siapa yang baca buku Travel Haji Mengubah Sempadan Iman tahun 2007 saya tulis tu. Saya menceritakan keadaan saya pergi menunaikan pada haji sebagai seorang yang sangat jahil, yang tak kerti baca Quran, yang banyak dosa. Tuan-tuan dan puan-puan, yang itu saya cerita, saya tak nak cerita. Tuan-tuan bacalah buku tersebut. Tetapi ada 5 perkara yang saya minta dengan Allah, yang saya setahun minta. Yang tiap-tiap malam bangun pukul 2 pagi, merayu dan merintih kepada Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, aku nak pergi menunaikan fardu haji pada hujung tahun hadapan, ya Allah. Tapi aku ni manusia bodoh, aku ni manusia fakir, ya Allah. Ya Allah, aku tak pandai baca Quran, ya Allah. Aku malu, ya Allah. Bantulah aku, ya Allah. Ajarkanlah aku, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, bila aku pergi menunaikan fardu haji, ya Allah, bila aku balik nanti, ya Allah, aku nak solat 5 waktu di masjid, ya Allah. Ya Allah, aku nak solat, aku nak puasa Isnin dan Khamis, ya Allah. Ya Allah, aku nak baca Quran tiap-tiap hari, ya Allah. Ya Allah, aku nak bangun malam, ya Allah. Ya Allah, aku nak bersihkan hatiku, ya Allah. Tiap-tiap malam saya menangis. Jadi tuan-tuan bayangkanlah, itulah permintaan saya yang saya minta dengan Allah. Sudah tentu bila saya pergi Mekah, Madinah, saya nak puasa lah. Maka saya puasa Isnin dan Khamis, dan juga saya puasa yang mana-mana orang cerita yang puasa sunat, saya semua nak buat. Sebab saya ni nak jadi yang terbaik di sisi Allah. Saya kata dengan Allah, ya Allah, terimalah aku menjadi tetamumu yang paling istimewa, ya Allah. Yang paling istimewa, ya Allah. Yang paling istimewa, ya Allah. Minta begitu dengan Allah. Jadi saya puasa. Bila sampai di Madinah contohnya, pukul 1.45, pukul 2 saya dah bangun dah. Bangun apa semua, siap-siap diri semua, sunat, apa solat sunat. Lepas tu saya bersahur sebab saya puasa. Saya bersahur pukul 2.45 saya dah ada dah pintu Babus Salam. Pintu utama ya, pintu Babus Salam di Masjid Nabawi. Kenapa 2.45? Pada zaman saya pintu masjid dibuka pada pukul 3. Sekarang tuan-tuan pergi 24 jam. Kenapa saya duduk kat situ? Sebab saya lah orang yang pertama masuk dalam Masjid Nabawi. Kenapa saya nak orang yang pertama? Sebab saya nak duduk saf yang pertama. Kenapa saya nak duduk saf yang pertama? Sebab Rasulullah kata saf yang pertama lebih baik daripada saf nombor 2. Orang yang tahu saf yang pertama fadilat dia akan berebut. Itu pada masa tu punya semangat dari Allah. Masuk saja pergi Raudah, solat sunat 2 rakaat, doa sikit. Saya ini pun minta dengan Allah, ya Allah, aku nak masuk dalam Raudah, ya Allah, aku nak solat sunat 2 rakaat, ya Allah. Tapi aku nak doa sikit, lepas tu aku nak duduk di saf yang depan. Pergi duduk belakang imam. Saf yang pertama tak boleh duduk pasal askar duduk, pembesar negeri. Yang kedua askar. Yang ketiga baru kita boleh duduk sebelah kanan. Tengok imam kat sini. Masya Allah. Lepas solat situ, duduk kat situ. Solat sunat 2 rakaat, 6 rakaat, 3 kali salam. Orang tanya saya, Prof, pasal apa 6 rakaat? Buat 7, buat 8. Saya kata. Ditanya lagi, kenapa buat 8? Buat 10. Orang Melayu kita ni dia suka tanya soalan teknikal. Buat tak buat lagi? Kan? Dia tak buat lagi. Tapi dia tengok kita cerita macam itu, dia tanya benda-benda macam itu. Lepas saya solat 6 rakaat, tuan-tuan dan puan-puan, Allahu Akbar.
Saya pun cerita dengan Allah, ya Allah, ya Tuhanku, Kau ampunkanlah aku, ya Allah, aku ni banyak dosa, ya Allah, dosa besar, dosa kecil, dosa yang aku ketahui, dosa yang aku tidak ketahui, dosa penglihatan, dosa pendengaran, dosa tutur kata, ya Allah. Ya Allah, jika aku pernah berlaku syirik, pernah menduakanmu, ya Allah, Kau ampunkanlah aku, ya Allah. Aku tidak pernah berniat begitu, ya Allah. Jika ia berlaku, kan aku ni bodoh, ya Allah, aku ni jahil, ya Allah, aku ni fakir, ya Allah. Tuan-tuan, saya umur 50 tahun sekarang. Akhir balik 10 tahun. 50 tolak 10, 40 tahun tu kita panggil umur apa tu? Umur akhir balik. Umur akhir balik ni signifikan sebab umur akhir balik ni kita buat dosa-dosa kita atas kita. Dalam masa 40 tahun, berapa banyak dosa yang telah kita buat? Dapat kita hitung ke tak hitung? Masya Allah, banyak tuan-tuan. Habis kalau pergi duduk Mekah, Madinah, pergi haji, pergi umrah, duduk tidur je kau hotel, bila masa nak minta ampun dengan Allah? Tuan-tuan tahu tak, waktu 2 pagi di Madinah bersamaan 7 pagi waktu di Bandar Baru Uda, Bandar Baru Bangi, Allah bagi nikmat kepada kita. Tapi bila kita terjaga pukul 2, ya Allah, baru pukul 2 aku nak bangun pukul 4, bukan nak bangun pukul 5 pun. Tetapi Allah bagi waktu qiyam malam. Sebab itu saya kata bangunlah bila pergi Mekah dengan Madinah. Sebab itulah waktu kita yang sebenarnya waktu sehat kita. Allahu Akbar. Lepas itu minta dengan Allah, kita sayang isteri kita kan, ya Allah, ya Tuhanku, Kau ampunkanlah dosa-dosa isteriku, ya Allah. Temukanlah kami di jannah, ya Allah. Aku cinta pada isteriku, ya Allah. Anak-anak saya ada 4 orang, tuan-tuan. Setiap orang 10 minit, 10 minit, 10 minit. Sekejap saja, pukul 3 sampai pukul 4, 4 sampai pukul 4.30. Pukul 4.30 dah azan yang pertama. Lepas tu solat subuh. Lepas solat subuh, baca Quran sikit. Pukul 7 balik. Lepas syuruk tidur dah sekejap. Pukul 10 bangun. Pukul 9.30 bangun. Solat doha. Lepas solat doha, pukul 10 buat apa nak duduk di hotel? Hotel Pongkok Shah Alam lebih baik daripada hotel Madinah. Terus dah pergi dalam Masjid Nabawi ataupun Masjidil Haram. Itu kan yang disyariatkan, duduk dalam masjid. Pukul 10, 11, 12, pukul 1 solat zuhur, 1.30 balik. Berehat dah, bukan kata tak boleh berehat. Pukul 3 pergi balik untuk asar, lepas tu tak payah balik dah. Tuan-tuan, kalau pergi zaman sekarang ni musim haji ataupun umrah, carilah muka Melayu kalau ada lepas asar. Lepas asar dalam Masjid Nabawi kosong orang Melayu. InsyaAllah lah saya duduk situ, saya tengok. Duduk jalan, penat juga duduk dalam tu kan. Kadang-kadang saya jalan daripada sana ke sini tengok keadaan. Masya Allah. Kemudian pada pukul 7, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya buka puasa, saya kata pada diri saya, ya Allah, macam ini ikut puasa para Nabi dan para Anbiya. Pasal apa saya kata begitu? Adakah ini kerana berkat Madinah? Adakah ini kerana berkat Mekah? Tak ada, tuan-tuan. Kalau berkat Madinah, berkat Mekah, nanya orang sini. Dia kerana amalan puasa. Masa kita pergi buat umrah, buat haji, ada kita mengumpat, ada kita mencarut, ada kita cerita buruk pasal orang. Tak ada. Kita bangun pukul 1.30, ya Allah, apa ni solat qiyamul lail. Kita bermunajat, baca Quran, bimbing ni subhanallah, 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 subhanallah. 15 jam duduk dalam Masjid Nabawi, 15 jam duduk dalam Masjidil Haram. Tapi kalau tuan-tuan duduk 20 jam dalam hotel, saya tak jamin lah. Jadi bila kita dah rasa begitu, tuan-tuan dah rasa nikmat puasa para Nabi dan para Anbiya, bila balik ke Malaysia, Allahu Akbar, takkan kita nak patah balik puasa tahap 1. Takkan kita nak patah balik puasa tahap 2. Sebab itu sejak tahun 2007, tuan-tuan, saya tak pernah lagi berbuka puasa di rumah. Kalau saya tahu saya tak boleh nak solat maghrib berjemaah di masjid. Dia bukan soal puasa lagi ni. Sebab kita dah rasa nikmat tersebut. Jadi ya Allah, Allahu Akbar. Masa dulu di Masjid Karya Kampung Jawa di Segamat tu, tempat karya saya tu, biasa kalau solat hari-hari biasa, apa di Jumaat, maghrib, hari-hari biasa 5 saf. Masuk bulan Ramadan 3,5 saf. Mana pergi 4 saf setengah? Berbuka puasa bersama isteri dan anak-anak. Tengok tu ujian berbuka puasa. Sikit saja Allah bagi ujian berbuka puasa. Antara nak berbuka dengan solat berjemaah. Ya Allah, dia pilih solat apa ni berbuka di rumah, sehingga tak sempat nak berjemaah di masjid. Berapa ramai kena tipu di situ. Tak kira ustaz, tak kira ulama, tak kira profesor, tak kira cikgu, tak kira businessman. Daripada 5 saf tinggal setengah saf. Masya Allah. Saya masuk. Sebab saya rasa itu yang lebih penting. Habis tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita dah rasa masa buat umrah dan haji, balik sini terus sekarang. Nah, itu yang penting. Sebab itu saya nak tanya tuan-tuan dan puan-puan, masa bulan Ramadan kita buat program qiyamul lail dan sebagainya. Orang di Malaysia ni, ya Allah, nak pergi ke Mekah.
pada bulan Ramadan, sanggup bayar 100,000 tuan-tuan untuk duduk sebulan dalam bulan Ramadan di Mekah. Duduk di hotel Sofah yang depan sekali dengan Masjidil Haram tu 100,000 sekaligus semua sekali lah untuk sebulan. Hotel yang saya biasa duduk 400 satu malam, kalau bulan Ramadan jadi 10,000. Orang sanggup pergi. Kenapa? Dia nak mengejar ganjaran. Ganjaran yang paling besar dalam bulan Ramadan apa? Apa dia? Lailatul Qadar. Ini cerita dalam Quran. Malam 1000 bulan. Kalau bagi 12 berapa? 83 tahun. Ada sini umur 83 tahun. Ya Allah, kalau kita dapat Lailatul Qadar macam saya dapat malam ni dah katalah umur 50 tahun. Dia serupa 83 tahun. Banyak tu. Baik, saya tanya berapa ramai yang dah dapat Lailatul Qadar kat sini? Tak tahu. Okey, kalau tak tahu je, kalaulah anak saya masuk puasa, saya balik dia balik, saya tanya dia, Amirul puasa macam mana? Tak tahu ayah. Gila umur tak tahu. Dia ambil puasa, takkan dia dah tahu fail ke pass? Takkan tak ada rasa dalam ni? Betul tak betul tak tahu lagi je. Takkan dia tak tahu dapat A ke B. Tetapi betul tak betul tak tahu dia boleh rasa A, tapi A ke B sikit-sikit ni. Ada kala kita rasa B dapat A, ada kala kita rasa A dapat B, tak tahu langsung. Ini itu yang saya kata teruk tu. Bermakna ada ilmu yang belum sampai ke hati kita. Sebab Lailatul Qadar ini diceritakan daripada kecil lagi. Tuan-tuan semua dah dengar cerita Lailatul Qadar daripada dulu lagi sampai sekarang. Bila tanya tak tahu. Kalau kita kata tak tahu kerana riak, takabur, sombong dan tak angkuh, kita takut yang itu, insya-Allah tak apa. Tapi kalau kita tak tahu kerana kita tak tahu, itu yang saya takut tu. Cuba tanya saya. Fiz, tanya saya Fiz. Berapa kali dapat Lailatul Qadar? Tadi kita dapat. Dia tak tahu. Lepas balik haji tahun 2007 dulu, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 6 kali. Tengok tu, mata tengok dia. Mudah-mudahan kita semua dapat tahun ni, InsyaAllah. Jadi tuan-tuan dengar dulu cerita saya ni. Kalau boleh pakai, pakai. Tetapi mengikut aturan. Macam saya cerita tadi ya, ikut api tadi. Tuan-tuan dan puan-puan, sejak saya balik daripada haji, macam saya cerita, saya tak pernah berbuka puasa di rumah kalau saya tahu saya tak boleh nak solat berjemaah di masjid. Jadi di masjid Kampung Jawa tu, ya Allah, pada tahun tersebut belum ada lagi berbuka puasa ni. Saya kena bawa buah tamar dalam poket sebelah sini, air mineral sebelah sini. Malu tahu nak berbuka puasa di masjid pada zaman tersebut. Rasa macam orang kata, ya Allah, dia ni berdoa sangat, kan? Rasa macam dia ni hero sangat, alim sangat, warak sangat. Dia pada masa tersebut keadaannya begitu. Tetapi ya Allah subhanallah, Allah Akbar, Allah azan saja saya buka puasa, saya minum air dan saya turun nak pergi solat. Saya kata setengah sah. Masjid Kampung Jawa itu 1 sah 60. Setengah sah berapa? Ya? 30. Ini matematik salah. Dalam amal ibadat dia tak macam itu. Kita kata setengah sah, yang sebenarnya 6 orang saja. Imam, Bilal, pengurus masjid, saya orang kampung 3 orang yang sebut. Saya malas nak sebut 6 orang, malu sangat. Betul tak yang Allah kata 1 dalam 1000? Betul tak? Allah tak bohong, kita boleh tengok dengan depan mata kita sendiri. Habis, lepas solat saja, salam saja, doa sikit, saya pun terus balik ke rumah, sambung makan dengan isteri saya. Dia tak pergi. Makan, lepas tu solat Isya, datang solat Isya berjemaah, lepas tu solat tarawih. Buat 8 ke 20 terpulang dah. Pukul 10 dah selesai, saya balik rumah. Pukul 11 saya tidur. Kenapa saya tidur pukul 11? Sebab saya nak bangun pukul 2. Kenapa nak bangun pukul 2? Sebab Allah dah janji, kau bangun pada 1/3 hujung malam tersisa, engkau berdoa, aku makbulkan, engkau bertaubat, aku ampunkan, engkau meminta, aku bagi. Itu janji Allah. Siapa nak kata Allah tak benar? Dia kata engkau minta, aku bagi, engkau makbul, engkau berdoa, aku makbul. Nak Lailatul Qadar, bangun malam tu minta, ya Allah ya Tuhanku, aku nak Lailatul Qadar ya Allah, aku nak Lailatul Qadar ya Allah, kau bagilah pada aku ya Allah. Ya Allah, kau lah yang maha berkuasa ya Allah, kau lah yang maha pengasih. Habis kalau kita minta macam tu, orang tanya kita dapat tak Lailatul Qadar? Dapat kot. Allah janji macam itu. Dia kata bangun 1/3 hujung malam yang tersisa, aku bagi. Habis kalau kita tak bangun tahajud, macam mana kita nak minta dengan Allah? Itu yang kita tak tahu tu.
Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, Allah sepanjang saya bangun malam ni, saya tak minta dengan Allah dan itu kadar. Yang saya minta dengan Allah, yang saya takut. Ya Allah, ya Tuhanku, keampunkanlah dosa-dosaku. Ya Allah, aku ni banyak dosa, ya Allah. Dosa besar, dosa kecil, dosa yang aku ketahui, dosa yang aku tidak ketahui, ya Allah. Dosa-dosa penglihatan, dosa-dosa pendengaran, dosa-dosa tutur kataku, ya Allah. Ya Allah, dosa-dosa lintasan hatiku, ya Allah. Ya Allah, jika aku pernah berlaku syirik, pernah menduakanmu, ya Allah, keampunkanlah aku, ya Allah. Aku tidak pernah berniat begitu, ya Allah. Jika dia berlaku, kerana aku ni tak pandai, ya Allah. Kau ajar aku, ya Allah. Kau pandu aku, ya Allah. Saya tahu siapa yang ada buat dosa syirik dan tak minta ampun dengan Allah tak masuk syurga. Dosa lain insya-Allah, walaupun kita tak minta ampun dengan sifat rahmat dan sifat pengasih Allah, kita insya-Allah Allah boleh ampunkan. Saya sayang pada isteri saya, ya Allah. Saya minta dengan Allah, Allah ampunkan dosa isteri saya. Saya sayang pada anak-anak saya minta dosa-dosa anak saya diampunkan. Saya nak berjumpa anak saya di jannah, ya Allah. Tuan-tuan, kita sayang mak ayah kita kan? Mak ayah saya dah meninggal. Mak ayah kita meninggalkan kita, ya Allah subhanallah, Allah akbar. Dia tinggalkan 3 perkara: ilmu yang bermanfaat, amal jariah, anak yang soleh dan solehah yang mendoakan ibu bapanya. Tuan-tuan, berapa ramai di antara kita ni bila mak dengan ayah kita meninggal, ya Allah, menangis, sosek, menangis. Tak datang ke masjid, menangis kata sayang ke ayah kita, kita hipokrit. Kalau nak jadi anak yang soleh dan solehah, datanglah solat ke masjid. Yang perempuan, jagalah aurat dengan betul. Kata sayang dengan mak dengan ayah kita. Mak dan ayah kita mengharapkan kita menjadi anak yang soleh dan solehah yang mendoakannya. Buatlah yang itu. Dan Allah janji pula bila bangun tengah malam, Allah makbulkan doa kita. Masya Allah, Allahu Akbar. Habis solat sunat, baca Quran sikit. Pukul 4.30 pergilah ke masjid. Pukul 5 pun pergilah masjid. Tuan-tuan tahu malam dalam Islam bila bermula? Masuk waktu maghrib sampai waktu fajar kan? Habis solat fajar, habislah. Habis satu malam kan? Cuba buat 365 hari macam tu. Pasal apa nak tunggu bulan Ramadan? Pasal apa nak tunggu malam ganjil? Pasal apa nak tunggu 10 malam terakhir? Yang hari-hari lain tak boleh buat ke? Pasal apa tak nak buat? Kalau kita dah berjanji tadi tuan-tuan, sebab itu saya kata marilah kita berjanji tadi kita nak jadi 1 dalam 1000. Marilah kita berjanji untuk kita ni masuk syurga tanpa dihisap. Benda tu boleh buat. Tak perlu belajar tinggi pun. Tak perlu jadi ustaz. Tak perlu pergi Universiti Islam Madinah. Tak perlu pergi UIA. Tak perlu UKM. Nak bangun malam, tak perlu. Nak datang ke masjid, solat subuh, tak perlu. Orang pergi belajar dekat situ pun tak datang. Orang yang duduk cakap, kata mari kita semayang, mari 5 waktu ni kita kena solat. Dia sendiri pun tak pergi. Kita boleh buat. Duduk diam-diam tuan. Saya ni pasal duduk ceramah. Kalau saya nak ikut, saya nak berhenti dah bercakap ni, nak mengajar orang ni. Tapi insya-Allah, mudah-mudahan kita, ya Allah subhanallah, Allahu Akbar, kita clear dengan hati kita ni apa yang kita nak dalam hidup kita ni. Kita clear dengan apa yang sepatutnya yang kita kejar. Kita tak nak jadi jumur. Saya kalau naik kapal terbang, saya nak naik business class, saya tak kira. Kalau saya nak makan yang sedap-sedap. Kalau boleh, tak boleh pun tak apa. Jadi kita bukan nak macam itu. Kita, Allahu Akbar, kita nak supaya akhirnya kehidupan kita ini bermakna. Tuan-tuan, dah pukul 11:10 minit. Saya ni tengah semangat bercakap. Saya bercakap ni berdasarkan 3 buku. Nak habiskan dalam masa sejam. Mana boleh? Tuan-tuan baca dah Bersyukur Saat Diuji, Anadok Madinah, dan juga Allahu Akbar Subhanallah Traveler Haji. Ini yang sebenarnya saya melompat sana, melompat sini. Last sekali orang yang paling saya sayang wanita-wanita. Kerana peminat-peminat saya yang dalam blog saya tu lebih 37,000 orang, 85% adalah wanita. Yang komen-komen dalam blog, yang hantar email pun wanita. Puan-puan semua ini, Allahu Akbar, mudah sangat masuk syurga puan-puan. Paling mudah. Tapi saya nak tanya sikit nak, tapi tak payah jawab. Kenapa ni pakai tu telekong semua ni? Telekong kan orang Malaysia kalau pergi umrah pun pakai telekong. Kalau pergi umrah dia tulis lagi belakang ni Malaysia. Berjalan tu nampak tau, Malaysia. Kalau yang berjumpa tengah dia solat, dia tak nak masuk dalam masjid, duduk kat tepi tu, Malaysia saya akan duduk pergi. Hajar masuk dalam je. Kosong ada lagi tu. Tak apa. Tak boleh jawab lah kan. Sebab apa? Dia nak balik cepat nak makan. Datang jauh-jauh dia sibuk nak makan. Kalau orang Melayu, orang lelaki duduk di luar tu, saya akan pergi peluk. Ji, Haji Malaysia Ji. Malaysia dia kata Ji, mari sini Ji, saya tunjuk dalam banyak lagi kosong. Dia ada tempat-tempat rahsia.
Orang kita ni dia datang lewat dia duduk belakang tu. Contoh kalau masuk ke sini kat situ penuh lah. Sebelah bakit tersentiasa kosong, sebelah tu kubur, tak ada hotel. Jadi orang tak pergi ke situ. Boleh terus pergi ke depan. Itu bab lain. Ini balik pada wanita tadi. Sebab saya sayang sangat. Kenapa pakai tudung? Saya kata sebab nak menutup aurat. Kenapa kita menutup aurat? Sebab memang undang-undang dia lagu tu. Aurat kita kat mana? Ni? Nampak muka okey? Stokin. Kena pakai. Ini aurat kita. Baik, bila pergi umrah, sampai di Madinah, katalah masuk Madinah dulu, niat di Bir Ali, kita pun dah siap dah dalam ihram, pakai apa ni lah, terkung lah biasa orang Malaysia. Sampai di Mekah saja, dia akan tawaf dulu ya. Saya bangun sikit boleh ya? Ada ni tak? Pinjam ni. Jadi tuan-tuan, bila kita nak tawaf saja, Hajarul Aswad lain lampu hijau kat situ. Jadi kita mula Allahu Akbar. Orang perempuan dalam telekung ni, orang Malaysia lah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, lemah lembut. Orang Pakistan, orang Bangladesh, orang Afghanistan, dia bukan peduli. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah, macam gitu. Jadi kita yang pertama kali datang, kita pun naik was-was. Boleh ke buat macam tu? Yang kali pertama ikut dari yang duk ajar ustaz duk ajar tu. Masuk kali kedua tiba-tiba saja terangkat Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita tak pakai lengan tangan terangkat macam itu, terus terjatuh. Batal aurat. Tawaf pusingan kedua. Ini depan mata saya sendiri banyak kali dah jumpa. Bila dia bersama suami dia tinggi pada dia, berjalan, dia duduk belakang, tangan kiri dia pegang suami dia macam itu. Jadi ini pun terporai terus sampai ke bawah, tak sedar. Jadi dia tak pakai sarung tangan sarung lengan maka batal. Bermakna kita tak berusaha bersungguh-sungguh nak menjaga aurat kita. Kalau kita dah pakai semua ni tak ada masalah lah. Tetapi kalau kita tak pakai, maknanya kita belum berusaha lagi. Baik, orang kalau batal tawaf, bermakna sa'i tak boleh buat. Tapi dia lantak je, dia tak tahu, dia pergi buat sa'i tu. Sa'i tidak boleh mendahului tawaf. Lepas sa'i, tahlul, gunting rambut kan? Betul kan? Siapa yang dah belajar tu? Jadi gunting rambut, selesai dah umrah, tak ada apa lah. Lepas tu, balik Malaysia bersama dengan suami isteri, bersama dengan suami, dan nak ihram lagi. Cuba kita perhalusi sampai tahap gitu. Saya gitulah, saya dengan isteri saya jaga betul, jaga aurat, anak-anak saya pun jaga aurat. Baik. Itu tak apa. Sekarang tuan-tuan dah nak balik daripada Mekah, nak balik ke Malaysia, pergi ke Jeddah. Agak-agaknya perempuan semua ni akan pakai telekung. Lepas semayang ni, nak balik nanti, ataupun kalau jauh lah, pakai telekung ke tidak esok pergi pejabat? Nak pergi pasar, pakai telekung ke tidak? Jadi suami-suami kena tengok isteri kita. Kalau pakaian dia itu sudah menutup aurat, boleh buat solat. Kalau boleh buat solat, buat apa nak pakai telekung? Kalau belum boleh buat solat lagi, tanya isteri kita yang kau ingat Allah ni ada dekat surau saja ke? Kau ingat Allah ada dekat Masjidil Haram saja ke? Kau ingat Allah ada dekat Masjid Nabawi saja ke? Yang perlu jalan puluh ke hilir tak ada, tak menutup aurat tu dengan sempurna. Menutup aurat ni bukan rambut. Menutup aurat ni yang saya sebut tadi lah. Jadi puan-puan fikir ya. Saya bukan marah ya. Balik fikir dan renung diri kita bahawa kita ini yang sebenarnya berpengetahuan, ada ilmu. Allah bagi tahu pada kita dan kita ikut. Bila kita datang solat, kita ikut. Bila pergi buat umrah, kita ikut. Buat haji, kita buat. Naik kapal terbang, kita tak buat. Pasal apa? Kenapa yang susah sangat ni? Ini yang puan-puan kena jaga sikit lah. Suami-suami kena tengok. Baik, duduk di rumah, suami isteri, tutup aurat ke tidak? Mana ada aurat? Kemudian sepupu kita datang, sepupu lelaki, kita pun lari masuk bilik. Kita dah dengar dah ceramah ni, masuk bilik, kita pun tutuplah semua lebih kurang. Kita tengok kaki, pakai stoking ke tidak? Mana ada pakai stoking? Sebabnya itu bukan budaya kita. Inilah ujian dia sebenarnya tuan-tuan. Inilah cabaran dia, inilah yang nak perlu diperhatikan. Benda simple, benda mudah, tapi kita tak buat.
Beza, saya cerita ni berdasarkan pengalaman saya. Saya ada 2 fasa anak. Anak yang lepas saya pergi haji dengan sebelum pergi haji. Anak saya yang 9 tahun, Farah Sofia, orang datang saja terus. Akan masuk bilik terus. Tukar pakai stoki, semua cukup dekat. Anak yang sulung, belum tentu lagi. Dia baik. Tapi sebab dia besar baru dididik. Duduk, dia situ duduk. Sarah, aurat tu. Dia pergilah. Anak kita berapa ramai yang anak perempuan pakai t-shirt, pakai tudung. Siapa ajar tu? Inilah ujian kita. Suruh proper. Tapi kita susah dah tu. Tak kira dia anak ustaz pun sama je. Sebab masyarakat melihat itu bukan satu kesalahan. Sebab ini penting. Semalam saya ada anak saudara saya ada ke sini, dah lagi balik. Anak saya saudara datang ke rumah, tidur rumah saya, bangun bersahur. Tengok anak perempuan saya, biasa je t-shirt ni, dia ingat macam biasa. Dia anggap sepupu tu sebagai adik-beradik. Saya berkata ke dia, Sarah, Ifan, awak ni apa? Sepupu. Sepupu boleh tak aurat? Tak boleh, tunduk gitu. Kita kena beritahu. Habis orang kata kat saya lah, dia kata, Prof, berani Prof cakap dengan anak nanti kan jadi penyakit dadah ke apa semua tak ikut. Saya kata gini je, simple saja. Sebab orang pun pernah tanya saya. Dia kata kadang-kadang kalau kita dah kahwin ni, biasanya suami yang payah berubah, isteri mudah berubah. Tetapi ada ketikanya suami berubah, isteri tak nak berubah. Ini dalam apa semanis kurma, dia tanya, dia sekat sampai ke Madinah tanya saya, Ustazah apa bayar apa bayar? Itu soalan daripada saya. Saya pun jawab lah. Dia kata yang lelaki tu Rasul ke Nabi? Saya tanya dia balik. Tidak kan? Dia orang biasa saja. Nabi Nuh pun tak mampu nak bawa isteri dan anak-anak dia masuk syurga. Habis kalau suami ni orang biasa, apa nak risau, takut apa je. Bini kita tak nak ikut dia lah, degil sangat. Kita sayang isteri kita, kita cinta isteri kita, kita buat setakat mana yang kita mampu. Dan kita sayang, kita takkan nak cerai. Ada anak pun semua kan. Ini cara dia kaedah, petua sikit. Kita bangun malam, Allah dah janji, kau bangun malam, kau minta aku bagi. Kau berdoa, aku makbulkan. Ambil, duduk, nampak sejadah sebelah katil. Jangan pergi luar, jangan pergi bilik lain. Duduk sebelah katil isteri kita, dia tak nak bangun malam. Kita pun solatlah. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Baca slow-slow macam tu. Boleh-boleh ada air mata ni. Lepas tu dah sudah tu kita pun angkat tangan sikit ke tak payah angkat tangan pun tak apa. Ya Allah ya Tuhanku, terima kasih ya Allah, Kau anugerahkan kepadaku seorang isteri ya Allah. Terima kasih banyak-banyak ya Allah. Aku sayang pada isteriku ya Allah. Tapi isteri aku ni tak nak menutup aurat dengan sempurna ya Allah. Kau lembutkanlah hatinya ya Allah. Bukalah pintu hatinya ya Allah. Kau bantu aku ya Allah. Aku tak ada kudrat ya Allah. Ya Allah, temukanlah aku dengan isteriku di jannah ya Allah. Kumpulkanlah kami di sana ya Allah. Saya percaya isteri yang tengah tidur tak didengar tu. Dan dia takkan bangun marah tau. Dia takkan, abang pasal apa? Abang buat macam ni. Tetapi apa yang dia akan buat, dia stres tau. Dia kaki dia keras macam gitu tau. Nak dengar atau nak dengar. Kita buat setiap malam macam gitu. InsyaAllah Allah janji Allah sentiasa benar. Begitu juga orang perempuan. Allahu Akbar, ramai yang datang ke Mekah, Madinah tanpa mahram, datang ke rumah kami. Dan bila biasanya lepas makan tu, dia angkat tinggal mangkuk apa semua, bawa ke dapur. Macam nak basuh lah, tapi yang sebenarnya tak kot. Biasa standard wanita ni dia bawa masuk lah. Yang sebenarnya nak cakap dengan isteri saya. Dan memang betul lah, Kak Roza, saya ni datang ni tanpa suami. Tapi suami saya ni bagi izin. Tapi saya nak ajak suami saya, ya Allah, teruknya dia tak hendak datang. Dia semayang pun. Lepas tu isteri saya akan kata dah. Kita ni di tanah haram. Rumah saya di dalam tanah haram. Kita ni datang buat haji, kita datang ni umrah. Tapi saya nak tanya satu lah, suami puan ni ada tak macam Firaun? Dia pun jawab lah, tak ada lah Kak Roza macam itu. Kalau suami tak macam Firaun, Firaun tu dia tak mengaku Tuhan, tak mengaku Allah, dia mengaku dia Tuhan. Dan isteri Firaun Siti Asia.
Siti Asyah dijanjikan mahligai di syurga. Itu Firaun tu. Ini suami kita ni bagi kita, ya Allah subhanahu wa ta'ala datang buat haji. Suami kita bagi kita buat solat. Ingat puan-puan masa kita belum kahwin dulu, kan kita minta, ya Allah temukanlah aku jodoh. Kemudian Allah bagi jodoh. Lepas temu jodoh tadi, bawa cerita aib suami kita sampai ke Mekah. Bawa aib suami ini sampai ke Madinah. Kita tak malu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tuan-tuan dan perempuan, yang sebenarnya cara yang terbaik, yang sebenarnya Allah sayang kepada perempuan. Dia sayang kepada siapa? Bagi laki lagu tu, suami lagu tu, supaya kita dekat dengan Allah SWT. Bangun pada 1/3 hujung malam tersisa, cerita dengan Allah. Ya Allah, ya Tuanku, terima kasih ya Allah kerana Engkau anugerahkan suami kepadaku ya Allah. Tapi suami aku ni jahat ya Allah. Dia tak nak semayang, dia tak nak puasa, dia gini. Mengadulah pada Allah, Allah tak pandai gosip. Kita boleh menangis. Tuan-tuan tahu tak, perempuan tahu tak, waktu sahur nanti, bila dah selesai solat tahajud 2 rakaat, witir 1, bermunajat, masuk ke dapur. Dapur itulah tempat yang paling selamat untuk wanita. Kenapa selamat? Kita duduk potong-potong bawang. Ada boleh mengumpat dengan bawang? Tak ada. Ganti dengan apa? Duduk termenung tu, baca dalam hati, berdoa dalam hati, ya Allah ya Tuanku, selamatkanlah keluarga aku, jadikanlah makanan ini sebagai pengikat kasih sayang di antara aku dan suamiku dengan anakku ya Allah. Aku masak ini ya Allah semata-mata kerana-Mu ya Allah. Terimalah ini sebagai satu amal ibadat ya Allah. Makin kuat macam kita. InsyaAllah kita tukar kehidupan kita. InsyaAllah damailah hati kita tuan-tuan. Baik, saya ringkaskanlah, kita bercakap semua apa benda yang saya duk ajak selama ni, yang duk borak, popek ni, hampir dah berapa, 11.30 dah ni. Yang pertama, mari kita bangun malam. Kita bangun malam, kita tahajud bulan Ramadan. Yang kedua, datang solat ke masjid. Yang ketiga, lepas habis puasa bulan Ramadan, mari kita puasa Nabi Daud. Tak boleh puasa Nabi Daud, kita puasa Isnin dan Khamis. InsyaAllah hidup kita ni pernah macam tu. Semua hidup kita, kalau puasa Nabi Daud 11 hari, ya Allah, mati, probability nak mati dalam keadaan kita berpuasa 1/2. Masya Allah, subhanallah, Allahu Akbar. Lagi apa? Bacalah Quran. Baca Quran bukan setakat baca Quran. Kita ada iPad lah, Samsung lah, apa semua ni, ya Allah, semua hebat-hebat belaka ni. Isteri saya minta beli handphone baru. Ya Allah, dia kata apa dia punya permintaan tu, nak beli yang apa ni, Samsung Galaxy apa tempat saya bukan kerti. Kesnya dia kata nak baca Quran. Beli. Download Quran, baca Quran. Ke mana-mana ni boleh bawa ni, ke mana-mana saja ni. Duduk saja duduk tepi jalan, duduk mana pun semua buka sini baca ya Allah subhanallah, Allah Akbar. Baca biar faham. Bukan baca setakat baca. InsyaAllah pengalaman saya yang tak pandai ini, Allahu Akbar, setiap kali menulis buku, saya akan habis terjemahan. Satu persatu baca. Allah cerita dengan kita, seolah-olah dia berbicara dengan kita. Nak bukti saya tak tahu. Ketika kita dalam masalah, Allahu Akbar, dia membicara dengan kita tentang begini. Dia buka pintu hati kita. Inilah yang dikatakan mukjizat Al-Quran. Kita bukan setakat sebut saja, kita amalkan. Jadi tuan-tuan, bila baca tak faham, pergi kepada tafsir. Tak faham lagi, tanya orang. Ada orang yang suka dia tanya, saya bila cerita macam ni tanya, Prof, boleh ke tak guru? You rasa? Tak boleh. You pergi guru. Tak usah dia kata tak boleh nak belajar kerana tak ada guru. Lepas tu tak baca-baca pun. Dia tak pergi, guru pun tak pergi. Allahu Akbar, subhanallah, Allah. Yang sebenarnya kita ni banyak soal jawab sangatlah. InsyaAllah Allah jaga kita. InsyaAllah. Dalam satu kelas, satu guru, 40 orang, ada yang cerdik nombor 1, ada yang tolong nombor 40. Yang nombor 40 tak boleh saya kata. Yang nombor 1 insyaAllah boleh. Ini dalam satu kelas, 40 orang, ada yang cerdik, ada yang tak pandai. Allah bagi berbeza-beza. Kita kata kita baca Quran, kita baca terjemahan. Bila kita tak faham, kita tanya orang. Orang biasa buat penyelidikan, orang biasa buat gini. Dia tahulah cara dan kaedah dia. Saya telefon, Ustaz, saya kawan-kawan saya sentiasa, Ustaz ni pasal apa gini. Sentiasa bertanya. Nak menulis sesuatu benda tu, ya Allah, dalam buku tu 2-3 kali tanya. Bukannya main hitam macam itu. Kita tahu kekurangan diri kita, tetapi banyaknya, lebih daripada, kalau Allah kata, sudahkah sampai kepadamu perihal hari kiamat yang huru-haranya meliputi? Takkan nak tanya orang benda macam ini? Maka orang-orang yang kafir pada hari itu tunduk kerana merasa hina. Nak pergi tanya, tak payahlah, benda tu straight forward, Allah bagi. Boleh faham. Tapi kalau kita tak membaca, kita tanya orang lah. Itu saja bezanya.
Ini banyak cerita ni. Sebab pengalaman 7 tahun ni berjumpa dengan macam-macam orang. Lagi apa tuan-tuan dan puan-puan, Allahu Akbar. Saya kata tadi solat doha. Bila solat doha ni orang kata pula itu punca rezekinya. Tubik keluar buku, doha punca rezeki. Masya Allah. Jangan buat benda-benda macam itu. Last sekali ya, tadi kata perempuan ni last betul dah ni puan. Esok cuti kan, last betul dah ni. Balik semula tadi saya nak buat conclusion tentang raudah tadi lah. Saya dah beritahu 3 keadaan berdoa, mustajab, bangun malam, makbul, puasa. Lagi satu lagi, doa ibu bapa sangat mustajab. Ibu bapa ni kita ni, ibu bapa doa je lah. Habis ada orang tanya saya, Prof tak payah masuk raudah ke? Siapa kata? Ada saya sebut tak payah masuk raudah. Inilah soalannya. Orang tak pernah kata macam itu, dia pun tanya macam itu. Saya kata gini, kita nak masuk raudah dengan ilmu. Raudah tu apa? Tapak hijau. Tapak hijau tu sikit saja dalam Masjid Nabawi, kapet hijau. Okey? Kapet hijau itu menandakan bahawa itulah tapak asal masjid. Bermakna pada masa zaman Rasulullah SAW itulah masjid. Yang lain itu terbina selepas Rasulullah wafat. Kalau orang tanya kita kenapa nak masuk raudah, jawab dengan jelas, jawab dengan tegas. Tak boleh ke aku nak masuk raudah? Aku nak berdoa di mana tempat yang Rasulullah pernah berdoa. Tak boleh ke aku nak masuk raudah? Aku nak baca Quran di tempat yang Rasulullah pernah baca Quran. Tak boleh ke aku nak bersolat di tempat yang Rasulullah pernah bersolat? Sunnah. Kenapa saya takut begitu? Orang perempuan terutamanya pergi ke raudah, dia ada list, dia ada buku besar tu 30 doa dia yang dia nak minta. Dia ada tulis di Malaysia lagi. Siap lagi hantar email pada kawan-kawan. Aku nak pergi ni Mekah, Madinah, ada nak kirim doa tak? Standard orang Malaysia tu. Jadi bila dia masuk saja dalam raudah, dia pun duduk macam tu, baca satu, habis baca. Masuk 2-3 kali dia pergi tu, bayar. Habis selepas 5 tahun tuan-tuan dan puan-puan dia pun cek balik. Oh, makbul. Semua makbul. Habis kawan dia nak pergi tahun ni, dia pun kata, kau nak pergi Mekah Haji ni, make sure kau masuk raudah tau. Aku 30 semua Allah makbul. Hebat sungguh. Apa ni raudah tu? Kau pergi balik situ. Pergi situ makbul tu. Memang dapat tu lah tu. Raudah ni kau jangan main. Boleh jatuh syirik gitu. Bukan raudah yang memakbulkan. Allah Subhanahu Wa Taala. Berapa lama dah yang kita minta doa yang tak pernah pergi haji Mekah. Ya Allah, sampai hari ni kita hidup. Jangan begitu. Jaga akidah kita. Nak masuk syurga tanpa dihisap, ini kena clear dulu. Tauhid betul. Tak usah duk main benda-benda ni. Ada orang pergi rumah saya, ya Allah, dia kata tahun berapa dia baru dapat pergi haji, tapi pasal dia kenal menteri besar, dia dapat awal. Dah, saya kata. Kita minta dengan Allah melalui menteri besar bagi sikit dia uang. Ini benda-benda macam ini kena jaga. Untuk kita lah yang kata yang 1 dalam 1000. Minta maaf tuan-tuan, dalam lama bercakap ni kalau ada salah silap saya, jumpa tengah jalan tegur. Dan sekali lagi saya jemput, tahun depan saya masih lagi ada kontrak setahun lagi. Yang tahun lepas pada itu saya tak tahu. Dia setahun je Arab ni. Jadi Arab ni kalau dia diam, okey. Dia bagi tiket pergi balik, okey. Saya dapat pergi balik. Jadi okey dah tu duduk setahun lagi. Jadi kalau tuan-tuan sampai ke Madinah, terus telefon saya. Sampai ke Mekah pun terus telefon supaya saya boleh masuk dalam diary saya. Kalau tuan-tuan hari ni besok dah nak balik, telefon saya, Prof, saya dah nak balik besok, boleh jumpa malam ni? Tak boleh saya jawab. Jangan cek ni. Okay? Sebab masa saya sangat terbatas, tetapi saya terbatas itu kerana melayani tetamu-tetamu yang saya tak kenal pun. Jadi tuan-tuan kena beritahu, saya daripada Bandar Baru Bangi. Prof dah pernah datang ceramah dekat Surau. Mungkinlah saya bagi cari jugalah, tak boleh lepas isyak, breakfast. Tak boleh breakfast, lunch. InsyaAllah. Yang ini kerja saya kat sana. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma la syarika lahu Muhammadur rasul. Tawajjah syusyik tafa'inna ka mansura. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon keampunan daripada-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, banyak dosa-dosa yang telah kami lakukan kepada-Mu ya Allah. Sama ada dosa-dosa yang kami sedar ataupun yang tidak sedar, dosa-dosa besar ataupun dosa-dosa kecil, dosa-dosa penglihatan, dosa-dosa pendengaran, dosa-dosa tutur kata, dosa-dosa lintasan hati kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, jika kami pernah berlaku syirik, pernah menduakan-Mu ya Allah, keampunilah kami ya Allah. Sesungguhnya kami tidak pernah berniat begitu ya Allah. Jika ia berlaku kerana kebodohan dan kejahilan kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kepalulah kami, bantulah kami ya Allah.
Temukanlah kami semua di jannah ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami mohon kepadamu ya Allah, masukkanlah kami ke dalam syurga-Mu tanpa dihisab ya Allah. Masukkanlah kami dengan rahmat-Mu ya Allah. Kami memohon kepadamu kerana Engkau lah yang telah menciptakan kami. Engkau lah yang maha berkuasa, Engkau lah yang maha pengasih, dan Engkau lah yang maha penyayang. Engkau lah yang satu-satunya yang kami sembah, yang kami minta pertolongan ya Allah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah. Astagfirullah.